Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Terima kasih kepada Cikgu Hasir selaku pengerusi dan juga semua kepada hadirin hadirat, para sahabat semua. Mudah-mudahan Allah berkati kita dalam majlis ini. InsyaAllah sambungan untuk pengajian Tahqiq Tauhid. Masih lagi bab yang sama lagi sebelum bab yang ke-23 kan. Di bawah tajuk sesungguhnya di kalangan umat ini ada yang menyembah berhala. Ini isyarat dan sebenarnya ada hadis yang menyebut seperti tajuk ini, yang mana Nabi sebut bahawa umat dia mana ada terjerumus dalam kesalahan akidah sehingga sahabat mereka seperti sembah berhala. Ada berlaku begitu. Bukan kata syirik-syirik dalam keadaan yang sama-sama, tidak. Boleh berlaku sampai tahap itu kesesatan pada umat ini. Kenyataan-kenyataan sedemikian adalah merupakan satu bentuk peringatan Nabi kepada kita. Kena jaga molek. Tauhid ini kena jaga molek sebab dia punca bahagia dan celakanya manusia di hari akhirat. Sebab orang yang rosak akidah di muka dunia ni nampak tidak terjejah sangat kehidupannya. Lalu makan apa tu lah. Kau gemuk ada. Tak ada apa-apa. Perniagaan apa tidak merosot. Buat amat pakai setengah tu lebih untung. Jadi kau gitu, dia boleh menyebabkan manusia jadi lala, jadi dia tidak rasa berat. Tapi di hari akhirat terjejahnya kalau rosak akidah menyebabkan jadi terkeluar daripada Islam, kadar terjejah tu sehingga tak boleh masuk surga, kekal dalam neraka. Na'udzubillah. Ini pentingnya bab akidah ni kena jaga. Rosak semaya, tak semestinya puasa rosak. Boleh jadi semaya dia waktu ya rosak kerana silap wuduk dan sebagainya. Hak lain tak rosak. Tapi hak ni, hak orang panggil tauhid ni, kalau dia rosak, dia akan hilang semua kebaikan kita. Mana kalau mati dalam keadaan tak sempat mengucap, dalam keadaan tak sedar, mati tak sempat kita tajdid tauhid itu, mati dalam keadaan tidak Islam. Na'udzubillah min zalik. Minta berlindung kepada Allah lah daripada kesalahan sahabat begitu sekali. Baik, cuba kita tengok faedah. Faedah ni maknanya bahagian akhir lah. Selepas ni ada kesimpulan. Faedah ni maksudnya faedah terhadap dalil ni, dalil yang kelima ni. Riwayat Sauban, muka surat, kalau kitab saya muka surat 250. Dan kesimpulan ni kesimpulan dalil kelima. Innallaha zawaliyal ard. Innallah zawaliyal ard. Dah tu pun kita bincang dah. Cuma anak saya kena baca sekali lagi terjemah saja. Takut tak ingat. Tak ingat dia punya perbincangan dulu. Sebab kita nak bincang ni kesimpulan hadis ni. Anda baca terjemah saja. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membentangkan bumi kepadaku sehingga aku pun dapat melihat belahan timur dan belahan barat. Dan sesungguhnya umatku kekuasaannya akan mencapai belahan bumi yang telah dibentang kepadaku. Yang Islam selepas Nabi wafat, dia akan tersebar seluruh dunia. Itu isyarat. Sebab Nabi tak sempat dengan semua itu. Dan aku telah diberikan dua perbendaharaan, merah dan putih. Merah ni isyarat pada jatuhnya kerajaan Parsi itu. Dan putih itu isyarat pada jatuhnya Rom. Semua jatuh di tangan sahabat. Mana gerakan tauhid itu tersebar sehingga jatuh kerajaan Majusi, jatuh kerajaan Rom itu. Aku meminta kepada Tuhanku untuk umatku agar mereka jangan dibinasakan dengan malapetaka, bencana yang berpanjangan,
Dan jangan seperti mana dulu berlaku pada masyarakat Nabi Nuh. Sampai mati semua. Tinggal yang ada atas kapal. Mana air banjir sampai menenggelamkan bukit yang tinggi. Janganlah jadi begitu pada umat aku. Kita kata kena tsunami itu berada tapi tidak menyeluruh. Kukuk mana pun. Dan jangan dikuasakan kepada musuh selain daripada kaum mereka sendiri, sehingga musuh itu nantinya akan merampas seluruh negeri mereka. Sesungguhnya Tuhanku berfirman, wahai Muhammad, bila aku telah menetapkan sesuatu, maka ketetapan itu tidak boleh ditolak. Dan sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu, agar aku tidak membinasakan mereka dengan malapetaka, bencana alam yang berpanjangan. Allah tidak buat itu, kecuali kiamat. Dan agar aku tidak menjadikan seorang musuh berkuasa ke atas mereka dari selain kaum mereka sendiri, sehingga musuh itu merampas seluruh negeri mereka. Maknanya, kau ini kena beringat. Mana keruntuhan umat Islam kadang-kadang kerana kelemahan umat Islam itu sendiri. Sekalipun manusia yang ada di seluruh belahan bumi berkumpul menghadapi mereka, sampai umat itu sendiri, sebahagian mereka lah sebenarnya yang menghancurkan sebahagian yang lain, dan sebahagian mereka menawan sebahagian lain. Ini isyarat pada umat Islam ini, antara peristiwa akhir zaman yang berlaku, umat Islam balas sama sendiri. Jadi keruntuhan mereka itu bukan kerana orang kafir sangat, kerana mereka sendiri. Kadang-kadang orang Islam bersekongkol dengan orang kafir. Itu memang berlaku pun, telah berlaku dalam sejarah dunia ni. Itulah kesimpulannya. Yang pertama, kena dengan hadis. Yang pertama, terjadinya syirik di kalangan umat Islam dan bantahan atas orang-orang yang mengingkarinya. Sebab ada orang kata tak mungkin berlaku syirik pada umat Nabi ni. Ada yang kata itu tak betul. Sebab Nabi sebut syirik setara mana lah. Siapa sembah berhala seperti zaman jahiliah. Boleh berlaku. Boleh berlaku. Misalnya pluralisme tu antaranya. Pluralisme ni setengah-setengah negara tu dia meraih ke agama siapa mereka, dia pergi juga tunduk depan berhala tata rasa nak jaga hubungan. Dia tak sedar dah dia tu sumpah-sumpah berhala dah sebenarnya. Tak boleh. Maknanya kita nak, orang panggil kita nak bertoleransi ni dia ada batas dia. Dia tak boleh sampai begitu sekali. Sebenarnya kalau kita berterus terang, orang kafir pun tak terhati pun seperti mana kita pun tidak. Dia pun kita tidak suruh tunduk pada Tuhan kita dan dia tidak Islam. Sepatutnya dia faham. Kerana dalam hadis ini Nabi SAW menceritakan bahawa sebahagian umat dia akan kembali menyembah berhala. Tidak berlaku pada kita, alhamdulillah. Tapi ada berlaku pada. Kalau kita tengok setengah-setengah negara tu, sedih. Menyambut sujud kepada kubur misalnya. Benda tu memang semua orang tahu. Dalam video, pengalaman pelajar-pelajar kita duduk sana, dia pergi ambil siap dengar video, dengar gambar. Memang berlaku. Ada setengah tu masuk dalam kubur tu 3 kali lubang, boleh nyuk masuk pergi. Cukup ambil tanah, boleh poket. Ada setengah tu pergi sujud di situ. Dia kata sujud takrim, sujud hormat, bukan sujud ta'abudi, bukan sujud ibadat. Perbuatan tu tak boleh. Baik, yang kedua, hadis ini merupakan salah satu tanda yang menunjukkan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar seorang Nabi. Kerana Nabi boleh cerita kepada kita hal-hal yang belum terjadi di zaman Nabi. Nabi cerita dia akan berlaku. Dan ternyata sungguh kita boleh lihat dengan mata kepala kita zaman ini. Benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Bahkan orang yang duduk sahur tu, kalau kita tengok dalam video, dia sebut ni, Ya Hussein Madad misalnya. Ya, dalam video terang. Kalau mari di Malaysia ni, orang senyum, orang ke apa. Tolong kaya ori no. Tapi kalau duduk tempat dia dekat kita tengok, kejut tu. Ya Hussein Madad. Tidak kata, Ya Allah Madad. Buat satu majlis nak menyampaikan bentuk kira-kira. Dia terima sendiri dengan Nabi. Nabi mari bukan dia pergi. Nabi mari di majlis dia. Nabi ajar kepada dia satu bentuk cara baca Quran. Dia buat majlis seluruh dunia pergi. Nak ambil kira. Kalau ini tidak melalui orang. Dia direct dengan Nabi. Orang boleh percaya. Itu nak ayatnya. Zaman kita ni.
Jadi setengah-setengah kita bila kita raya ada kata memang wali ni dia memang dia gitu wali. Kita pun tak tidak kata kau. Pakai selok ke begitu. Anda tengok selok ke tidak selok gitu. Ya, sampai kaki ni dah habis. Itulah dia hadrat ujian di zaman kita. Sebab tu insya-Allah walaupun kita kata kesesatan sebesar mana pun, kalau kita pegang teguh dengan hadis Nabi, dengan sunnah Nabi, tak sesat Nabi kata. Tak sesat. Tapi kena yakin dengan Nabi supaya kita belajar. Kalau tak ikut tu duk main takwil macam agama ni dah. Boleh. Boleh nyok kata dah. Boleh nyakit. Yang ketiga, kesempurnaan kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Iaitu Nabi minta doa kepada Allah supaya Allah jaga umat dia ni daripada keburukan ataupun bala yang berlaku secara skala besar seperti umat dulu. Umat dulu sampai habis keturunan. Hilang bangsa. Tak ada zuriat bila Allah turun bala. Kalau zaman Nabi Nuh enggak sepak naik tak apa tu. Malah dia tak mati lemah masuk anak dia, bini dia sendiri. Nabi dah. Sebab kita zaman umat Nabi tidak gitu. Kena berat apa tidak semua. Itu berkat doa Nabi. Maknanya peluang untuk kita bertaubat, peluang untuk kita merubah diri kita tu lebih besar daripada umat dulu. Yang keempat, penetapan sifat al-qaul. Al-qaul ni mana berkata-kata. Mana berdasar pada hadis ni, Allah ni ada qaul, ada bercakap. Ada perbuatan dalam bentuk berkata-kata, bercakap ada pada Allah yang sesuai dengan keagungan Allah. Lagu tu semua ahli sunnah ni, para sahabat pun dia akan sebut sekadar yang Allah sebut tanpa mentakyifkan bagaimana. Misalnya Allah ada tangan, tangan lagu mana tangan, wallahualam. Sebab tu kita tak jumpa ulama kita kata Tuhan ada siku, tak ada. Sebab Tuhan tak kata sekadar beti kaki tu ada, gitulah. Lepas tu orang tanya lagu mana, tak tahu. Tak ada seorang ahli sunnah ulama lah khususnya, kecuali hak sesat. Dia kata mana Tuhan ni ada pohon. Apa? Nak ada kaki mana tak ada pohon. Tak ada ulama kita salah gitu. Kecuali orang yang bermasalah. Dia kata kalau Tuhan kata kalau ada beti mesti ada lutut, ada pohon. Dia nampak pohon cik dia, itu masalahnya. Dia Tuhan ni dia bila sikap sahabat dia tak penting bagi dia. Tuhan kata kita gitu. Sebab Tuhan tak usah fikir. Sayyidina Ali kata tafakkaru fi khalqillah la tatafakkaru fillah. Mu nak maju kena fikir tentang kejadian Tuhan, jangan fikir tentang zat Tuhan. Zat Tuhan tak perlu fikir, beriman saja sebagaimana yang disebut dalam nas, selesai masalah. Sebab tu dia tak sibuk masalah tu. Kita ni nak hari sebut tu. Waktu mula tu kekeh kan. Macam-macam tak berat sebab itulah banyak juga kita jumpa dalam kitab. Salah satu cara syaitan nak merosakkan hubungan sama-sama Islam ni, dia suruh kita bincang benda Nabi tak suruh bincang. Benda kita percaya saja, tapi dia nak bincang supaya bincang kita pekoh. Rosaklah tu tadi. Sebab itulah anda nak tengok hak ni lebih menenangkan kita. Mana-mana ayat yang berkait dengan zat Tuhan, sifat Tuhan yang zahir nampak serupa dengan manusia, kena refer pada ayat laisa kamitsli syai'. Kena pergi situ belakang, selesai masalah. Kena pergi situ. Anda tengok semalam ada seorang ustaz, doktor dia berkat PhD dia. Mana dia menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Orang-orang Wahabi ni dia kata menyamakan Tuhan dengan makhluk. Tuhan ada tangan, Tuhan ada kaki, Tuhan ada tapak kaki. Ada orang kata Tuhan ada tapak kaki. Tak ada seorang apa. Kaki tu ada. Muka Quran sebut sak. Apa ada? Dia sebut tapak kaki, lepas tu dia sebut banyak dia sebut benda orang tak kata dia kata. Ni maknanya dia cuba menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Berdosa besar tu. Berdosa besar tak boleh kita kata gitu. Sebab tak ada kalau di Malaysia dalam mana-mana orang Islam kecuali orang sesat. Misalnya kalau Syiah, jelas benar kita ada anak baca kitab dia kata Tuhan ni ada abdomen. Tuhan ni ada abdomen. Ada tubuh ni. Sebab dia fikir lagu mana tangan kaki ada tubuh satu. Nak cantum lagu mana? Dia kata gitu. Dia kata nak bercantum lagu mana? Akhir sekali dia kata, cumanya dia kata, pandangan ulama-ulama usul dia, antara sini tempat teluk ni, siapa ke kemaluan ni, tubuh tak ada, tapi dia kosong, tak ada organ Tuhan.
Apa begitu dia sebut? Tak ada kuda, kita makan kata itu. Kuda tu lain. Tak ada limpo, tak ada hati, tak ada jantung. Oh, tu dia kata kosong gitu. Seperti seku, tak ada seku. Mana kata sih? Betul lah. Sebab tu Khalid Al-Asqalani kata lau kana syai'an baqaratan lazabahtuha, dia kata. Ni kalau lembu aku sembelih lama. Tapi mu jadi tidak lembu. Teruk sangat. Ya, cuba tengok, tak ada seorang yang paling sunnah kata kita. Jadi jangan kita sebut gitu. Bila sebut gitu, kita menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Kata apa yang orang tidak kata, termasuk dalam fitnah. Fitnah pula dalam akidah. Tali. Jadi Allah ni ada berkata-kata. Lagu mana tak tahu lah. Kita tak nak ayat tu. Tapi setakat tu yang kita tahu dalam nas. Yang kelima, hadis ini merupakan hadis peringatan kepada umat Islam dari perselisihan dan pertentangan. Kerana kebinasaan mereka disebabkan mereka bertempur, berperang, berbantah. Kita kata bala, selalu berbeza pandangan. Selalu berbeza pandangan. Hak tu yang menjadi punca. Berbeza pandangan ni tak apa, tapi canggah sombong. Dan dia tak boleh raih perbezaan. Tak ada istilah perbezaan besar, perbezaan kecil, perbezaan forum. Tak ada beza. Dia kira serupa belakang. Tu rasa. Tak boleh lagu tu. Sehingga anak tengok setengah kita ni. Bila guru kita lah Maulana kata bahawa akidah ni pun ada juga forum akidah. Hak tu pun dia parah. Macam-macam dia kata. Apa dia kata bunyi ahli sunnah. Ada juga mana akidah ni forum. Itu jadi masalah. Sedangkan kalau kita yang ahli kitab, ulama kita ada beza akidah. Tapi mana hak tu forum kan. Tak ada orang nafikan neraka, tapi ada yang kata neraka ni tak ada lagi. Kata neraka tak ada lagi, itu forum. Tapi semua kata neraka ni ada. Tu tak boleh kata tak ada, tu wasuk akidah. Tu. Kalau benda tu tidak forum akidah, ulama kita tak akan beza. Jadi benda-benda begitu pun jadi serai sama sendiri. Pesen orang kita. Tu tak boleh. Doa lalu tu lagu tu. Yang keenam, peringatan daripada para penguasa, ulama, ahli bidah dan dai-dai yang sesat. Maknanya kedudukan kesesatan ni, kalau berlaku kesesatan tu, makna pemimpin, ulama ataupun dai-dai ni, kalau dia terlibat dengan kesesatan, kerosakan tu lebih cepat lah. Yang kedua, boleh juga difahami bahawa penguasa, ulama, ahli bidah dan pendakwah-pendakwah, dia ni kena faham bentuk sesat macam mana. Dan dia kena beri perhatian tentang kesesatan. Bayangkan kalau orang yang dipanggil ulama, dia tak boleh faham sesat tu apa. Yang sesat dia anggap tidak sesat. Ataupun pemimpin tu dia anggap perkara ni tidak sesat. Sedangkan perkara tu telah sesat. Apa kejadian? Menyebabkan mana orang yang tahu ni dia bersendirian bertempur dengan sesat. Pemimpin tak ambil peranan apa. Pemimpin kata apa ni? Sebab ada disebut padanya, bila sampai report kepada orang besar agama di tempat kita ni, bahawa ada orang yang ngatik di kubur tu kenali siapa belah cacat, nari terakak kaki. Cuma tak nampak sepatu Cina lagi, tapi terakak ada kaki tu. Lepas tu giwak sambut haul di kubur tu kenali. Dia kata mana? Apa salah ni? Itu salah satu nak memperkenalkan tokoh. Jawab gitu. Rupanya termasuk dalam memperkenalkan tokoh, hajak pergi ngatik, nampak-nampak kubur, pergi buat haul sambut hari mati tu. Bagus lagu tu. Bagus lagu tu. Kalau lagu tu ada hadirat berat minat. Jadi ulama duk bincang kubur ni, punca masa jadi sesak kubur ni ada kitab khususnya. Dengan ada 3 kitab. Kuburiyah fi Hadramaut. Pemuja kubur di Hadramaut. Teman ni kita, tebal daripada kita ni. Teklif tak ada kamu. Anak baca. Kejutlah kita ni, dia bincang khusus tentang di Hadramaut. Tak tahu ada terjemah ke tidak. Nama dia kita Kuburiyah fi Hadramaut. Ada orang yang kata ada. Jengkran tulis. Bukan jengkran tu, profesor tu, bukan main-main. Kena beli, kena baca. WhatsApp ni kurang, dia saja baca WhatsApp sehari. Kita pakai baca kitab pula. Kalau nak baca WhatsApp juga, masuk kitab dalam WhatsApp.
Lepas tu kira lah lagu mana. Ada orang kita WhatsApp dia baca semua. Orang kata parut lah. Sehingga habis kesok jadual hidup dia. Oh tu bahasa Kelantan tu. Kesok habis jadual hidup kuat baca WhatsApp. Dia tak perlu baca semua kan 40 grup WhatsApp ni. Nak baca semua tu lepel dah dia. Kau ikan baca WhatsApp. Berat. Tu Ana sedih tu nak sebab orang kecek sepanjang sebut tadi tu dia kata itu salah satu cara kita nak memperkenalkan tokoh pada masyarakat, ajak pergi sambut hari kematian dia, kubur tempat dia. Hak terjadinya macam mana? Ghuluun fis salihin. Baik. Yang ketujuh, kedustaan setiap orang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana hadis ini juga mengisyarat bahawa maknanya walaupun dia tidak sebut secara terang, tetapi makna boleh sampai ke tahap mana ada di kalangan umat Nabi ni siapa mereka mengaku jadi nabi atau dusta siapa tak tu. Sedangkan hak tu perbuatan kufur yang nyata tu. Mengaku jadi nabi. Kalau hak di Malaysia kita ni dia mengaku apa ni rasul. Sebab dia kata Nabi ya tak ada rasul ada sahabat kita ni. Sebab dia kata apa ni khatamun nubuwah. Apa ni Nabi terakhir. Dia adalah ayat dia baca. Gongzong tu kata jahil. Nak jadi rasul dia kena Nabi dulu. Dan Nabi tu tak ada jadi rasul mana. Potok gua anak mudah Kau saduk ngaku jadi pok lah kata ada tak ada anak lah. Nak jadi pok ni dia kena ada anak dulu. Dah dia kata tak perlu anak pakai pok lalu. Tu orang panggil suami baru tu kata ada anak. Kan nak jadi rasul dia kena nabi dulu. Dah kata tak ada nabi rasul mau ikut mana lagi? Benar lagu tu betul. Anak luas dia malu sebab dia salah waktu dia tak jawatan. Dia tak jawatan lah ni saya tak mati lagi tanya baru ni. Kena stroke. Kena stroke. Tak ada sesak di mahkamah, kena stroke. Baik. Yang ke-8 Nabi Muhammad SAW adalah penutup sekali Nabi ni dia panggil akidah khatmun nubuwah. Kena ingat dia, anak sebut sikit kat sini. Akidah khatmun nubuwah ni akidah yang besar. Usul ni. Sesiapa yang menganggap ada lagi nabi lain ataupun rasul lain selepas Nabi Muhammad memang kafir nyata itu. Tak perlu tanya untuk peti. So, maksud menceroboh akidah khatamun nubuwah, memberi sifat nabi yang khusus kepada orang lain. Itu termasuk juga. Dia beri sifat-sifat nabi, orang panggil usul nubuwah tu dia beri pada orang lain. Tadi. Enggak orang lain ni berlaku, dia beri sifat setengah-setengah pada wali itu bukan sifat rasul, sifat Allah dia bagi. Bukan sifat rasul. Tahu perkara gaib. Tahu perkara gaib. Tak usah luar negara, dalam negara kita di padang kita. Keluarga anak dia berterlibat. Tok guru dia ni kita duk kecek sepatu dia kata sepatu anak murid dia tak boleh sebut keburukan guru tahu. Walaupun duduk 1000 kilometer. Tok guru dia duduk di Kuala Lumpur, dia di Kelantan kita tak boleh. Sebab tu kalau kita sebut kita tok guru dia buat gini. Sebab tok guru dia tahu. Dia boyaklah cerita gini-gini, cerita karut dia tu. Nak ayat ni itu akidah tu. Akidah. Gak orang lagu ni kalau siapa tahap ni ada tok guru kata gapo dia kata ya, sami'na wa ata'na. Tok guru dia kata gapo dia percaya kalau siapa tahap. Ni bahaya dia ada. Itu maksud penuntut tu ada sebut secara ringkas lah. Secara ringkas. Yang ketiga, hal ni lagi, hal nombor 8. Salah satu termasuk memberi sifat Nabi kepada orang lain adalah dengan menganggap orang itu tidak berdosa. Ataupun orang itu tidak tersalah. Sehingga kalau ada kritik tak boleh jalan tu. Walaupun kita siapa tapi ke arah tu, bahaya tu. Ta'assub. Sebab itulah ulama kita kata ta'assub ni hanya boleh pada Nabi saja. Kita kena ta'assub kepada Nabi. Orang lain tak boleh. Dia akan merosak ke kita. Yang ke-9, khabar gembira bagi umat ini. Iaitu bahawa kebenaran tidak akan lenyap secara keseluruhan.
dan ia akan sentiasa ada sekelompok umat Islam yang terus tegak di atas kebenaran, dan mereka itu akan membuat pembetulan setiap kali ada umat tersalah, dan mereka ini adalah ahlul hadis sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Dia akan ada sama ni. Sebab itulah jangan kita berasa pelik. Kalau kita ambil dalam konteks Malaysia kita saja, mungkin kita tidak ambil posisi itu, tapi sentiasa ada di kalangan para asatizah kita. Dia sanggup mendedahkan diri dia pada kecercaan seluruh asalkan dia boleh sebut hal itu. Kadang-kadang dia buat video, dia kata hak ni tak tu apa. Oh, apa maruh dia. No, siapa kata jenis ustaz gila debat, misalnya kata macam-macam tu tak. Sebab dia sentuh tu benda-benda boleh mengelirukan masyarakat. Setengah-setengah pun kuliah tu sahabat hadis plus tu tak pernah pun minta maaf. Tak pernah pun buat pembetul. Dulu hadis saya dulu memang tersilap. Padahal terang mau tu. Terang salah. Tapi bila orang kritik, orang lain marah, dia senyap. Sepatut wajib dia buat pembetulan. Dosa besar dia tu. Selama mana orang percaya pada dia rakyat tu, selama tu lah dosa dia boleh. Sampai bila-bila, tu orang panggil dosa jariah dia. Dosa yang betul. Kalau dia mati pun, boleh lagi. Sebab tu dia kena betul. Sebab tu ulama kita ramai tarik balik kenyataan. Siapa ada kau jadi. Tu dia tarik balik hak dulu. Pandangnya dulu. Tapi dia rasa ada lagi yang lebih betul. Okey, hak tu saya tolak. Ambil hak baru. Dia buat kubik kenyataan baru. Maknanya kita jumpa lagi tu. Gitulah hati-hatilah. Baik, seterusnya kesimpulan daripada bab ini secara keseluruhannya. Maksud bab ini, kita bincang bab yang ke-23 ni, bahawa di kalangan umat ini ada yang semua berhala supaya zaman jahiliah. Maksud bab ini, dalil-dalil yang menunjukkan bahawa sebahagian umat Islam, khususnya di akhir zaman ini, akan ada menyembah berhala. Berhala tak semestinya patung manusia. Tak mesti. Orang hidup boleh jadi berhala. Orang mati dalam kubur boleh jadi berhala. Tempat pergi persembah ke. Cuba bayangkan kalau di setengah negara, anda tengok dalam video. Dia nak pergi mengerjakan haji, nak nikah anak lokal dia sebut. Dia pergi duduk tokak gini, tepi kubur. Anak murid cacarai duduk tepi dia. Dia kata, wahai Tok Guru, dia oyak sekian, tak ada sekian, dia nak nikah anak dia. Dia oyak. Dia nak oyak ke Tok Guru dia dalam kubur. Tok Guru dia tu lah ke mana, tahu dalam kubur. Lepas tu lepas nikah anak dia nak pergi buat umrah, dia kata, lepas tu dia sokong seolah Tok Guru dia jawab. Anak murid tak dengar, dia seorang dengar. Semua pun kalau benda-benda lagu ni, dia yang dengar, orang lain tak dengar. Boleh dia buat gitu. Lepas tu dia minta restu, dia minta guru dia tolong, macam-macam dia sebut. Ada dengar dalam bahasa Melayu kita. Boleh buat secara terbuka, ambil video, buat apa tu. Sebab dia kata kalau ada orang lain kata tak betul beramah, mana penyokong dia? Kat sana, dia tak ada masalah tu. Di setengah negara ni tak ada masalah asalkan dia tidak ganggu orang. Itu hak kamu sebagai peribadi. Muncul lagi Malaysia kita ni. Muncul lagi Malaysia kita ni. Mana kalau orang buat gitu secara terbuka, kalau majlis agama bertindak lalu dah. Agak-agak lah. Baik. Jadi maksud sembah berhala ni iaitu agar, jadi maksud Nabi sebut ni, umat Islam akan ada. Kata-kata tu, kalau orang ngaji bahasa Arab, dia panggil khabariyah lafzan insya'iyah makna. Nampak macam cerita. Tapi kalau Nabi nak ke dia, beringat. Kamu mesti tahu sembah berhala tu, apa maksud sembah berhala. Jangan kamu fikir sembah berhala ni mana sembah patung manusia. Bukan, itu salah satu saja. Sebab tu setengah ulama, dia kata, sembah berhala ni maknanya sesuatu yang menjadi tempat bergantung manusia. Tak kira benda tu betul azimat ke betul, tak kira. Dalam bentuk orang mati dalam kubur pun itu makna berhala. Bukan mesti patung manusia. Maksud sembah berhala tu mana meletakkan as-samad, tempat berharap, tempat meminta doa kepada makhluk tu. Boleh jadi pokok kayu, boleh jadi berhala. Boleh jadi batu permata, boleh jadi berhala. Boleh jadi manusia hidup, boleh jadi berhala. Boleh jadi juga orang mati dalam kubur yang dengar orang soleh, boleh jadi berhala. Cara tu. Itu kenapa ya? Sebab juga syirik. Syirik zaman lalu banyak tak serupa dengan syirik zaman Nabi. Kepelbagaian dia berubah. Jadi perlu tahu itu maksud Nabi sebut ni bukan sekadar nak cerita. Dia suruh kita beringat. Sebenarnya supaya kita berwaspada daripada syirik dan biar ada perasaan takut terjatuh dalam syirik. Jadi nak takut dia kena tahu dulu.
Kena tahu. Barulah timbul perasaan itu. Jadi bab yang kedua ketiga ini juga menunjukkan bahawa syirik seperti syirik sembah berhala itu terjadi di kalangan umat ini. Tidak boleh tolak, dia akan berlaku. Sebab tu kita kena sentiasa minta. Bila lepas maya ke antara doa Nabi ajar, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kena minta semua. Ya Allah, tolonglah aku, hai Allah, supaya aku dapat bersyukur kepada Engkau dengan betul, supaya aku dapat melakukan ibadat dengan betul, supaya aku dapat apa dia? Ala zikirka, biar aku ingat pada Engkau. Biar ingat semua dengan cara yang betul. Dan supaya aku dapat bersyukur pada Engkau dengan cara yang betul, dan supaya aku dapat beribadat dengan ihsan. 3 perkara. Aisyah kata Nabi baca semua. Kalau dari riwayat semua. Kena baca lah hati-hati. Kalau boleh faham makna tu lagi baik. Oh, tak ingat aku Arab. Semua mengapa tak ingat. Dia kata dah. Baca aku Melayu. Tak apa. Tukar takir tak apa. Letak mana dulu tak apa. Tak apa. Asal ke sebab tu bagian doa-doa Nabi yang banyak tu dalam konteks kita orang ajar muka orang Arab ni, kita nak ambil idea berdoa je. Kalau nak apa rok kan apa tu. Banyak tumor tu. Berjilid-jilid. Kau jangan ngajak tak ingat. No. Sebab tu anak mudah ringkasnya beli kitab tu 1000 amalan sunnah sehari semalam. Khalid Al-Husainan. Hak tu pada dah. Tak daripada bangun tidur sampai tidur pula. Enggak orang kuat mimpi molek nak baca tu. Dia tahu sunnah tu lagu mana. Boleh baca doa tidur, doa bangun tidur, acak sikit. Nah, bacalah. Pada dah tu. Pada dah. Anak guna waktu kuliah habis. Khatam kita 2 tempat. Dan setiap kali kita pergi seminggu tu kita buat okay, minggu ni kita fokus ni. Okay, cuba amallah. Sebab hal tu dia ada dan untuk PDF pada dia. Masuk ada telefon, tengok, tak ingat tengok ada telefon. Sebab tak nak kata ku yang WhatsApp tu tengok tu. Ya. Cuba tengok lagi. Dan ini adalah bantahan kepada orang-orang yang beranggapan bahawa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan menamakan diri mereka dengan orang Islam, maka dia akan tetap berada dalam keislamannya walaupun dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Ada setengah orang tu dia kata begitu. Allah ni maha rahmat, dia kata kalau kita buat salah pun dia tak akan jadi. Sebab kalau jadi kafir ni hilang semua pahala daripada mula-mula balik. Dia kata dak, dia kata. Siapa dia faham lagi ni? Kalau dulu kan dia ada satu kumpulan dipanggil Jabariyah. Jabariyah ni ada apa ni? Jabariyah tu lah ni, apa salah lagi ni bang ini? Ni Murji'ah. Golongan Murji'ah. Jabariyah dia kata kita ni buat apa tak apa, dia kata moga masuk surga dia tak tahu. Bukan atas amalan kita. Dan kalau orang jauh pun Tuhan nak masuk neraka apa tak boleh. Orang jahat pun Tuhan nak masuk surga. Buat lah apa tu. Saya atas Tuhan lah ke? Atas masyiatullah dia kata. Atau buat Jabariyah. Sebab tu buat dia tak ikut syariat. Orang jauh pun Tuhan nak bunuh neraka. Dia bunuh. Mungkin dia maha berkuasa. Dia tak sedar dengan dia kecek gitu. Dia telah menafikan sebanyak mana ayat Quran. Dah hadis-hadis Nabi. Dia Murji'ah ni tidak. Dia kata perbuatan zahir kita ni, dia kata tak berkait dengan iman. Buatlah ke apa puasa ke iman kita kekal tegak di atas hak asal, tak akan rasa. Berlakonlah jadi Kristian, berlakonlah jadi terlibat ajaran salah. Katalah Tuhan 3, Tuhan berapa atas nama lakunya, tak merasakan iman. Ni dia panggil pokok Murji'ah. Sebab dia kata iman ni hak dalam. Dia tak berkait dengan lidah, tak berkait dengan anggota zahir. Hak ni lah yang orang berlakon tu. Sampai cerah dengan lafaz cerah kepada bini yang dia berlakon sekelami. Kalau mengikut orang tak tu. Saya cerah awak. Tak pengaruh kata, nampak tidak ria tu. Sekali lagi buat sampai 3 kali. Tolak 3 dah tu. Apa aku kata. Tapi kalau kau melihat tak apa, dia kata bukan niat pun. Berlakon itu. Misalnya berlakon, istilah berlakon jadi tokca. Ada kan berlakon jadi tokca? No. Pakai ke ni kepala botak dia buku mana tak tahu. No. Berlakon. Patut ada ajaran salah guru saya. Saya tak percaya pada takdir tak ada. Sebut tu kan saya tak percaya pada takdir. Atas nama skrip dia kata bukan kata dia itu. Tak boleh. Dia rosak akidah tu walaupun sebab dia buat dekat dia sedar tu bukan ngigat. Tu kan. Tapi Murji'ah apa? Tu memang salah besar. Tapi ada yang kata gitu.
Perbuatan saya zahir dia walaupun nampak dia sembah berhala, pun sebenarnya tu narai saing dia ya dalam hati dia Allah. Oh, rosak akidah tu. Tak boleh gitu ya. Seperti berdoa dan beristighatsah, meminta tolong ketika susah pada penghuni kubur. Oh ni mana ulama kata jadi kafir ni, jadi syirik ni perbuatan ni. Duk minta doa. Jadi anda duk tengok orang-orang yang mempertahankan istighatsah ni, dia bincang pula istighatsah, dia tahu dia gini macam-macam. Sebab tu bagi anda tak payah jawab tak apa. Kita tumpu kepada kadang-kadang ni tidak kening. Sebab itulah jangan kita ni terlalu berpegang dengan takrif itu. Sebab juga puasa. Orang puasa, takrif puasa dia lagu mana? Ni anak nak contoh saja. Ni ulama takrif puasa ni dia seseorang yang menahan makan dan minum dan juga menahan diri daripada melakukan sesuatu yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar shadiq sampai pada jatuh matahari hari, maka orang panggil sah puasa. Sah puasa dari segi fiqh. Patu hak puasa Nabi lagu mana? Katakanlah orang itu puasa dia tidur pula sahur. Dia bangun mayat pun jamuk suri. Dia bangun mayat zuhur pukul 4.30. Dia lembek mentah masuk asal dia mayat pum dia tidur pula. Fiqh kata sah ke tak puasa dia? Sah sebab kena dengan takrif. Nak pakai takrif tu ke? Nak beramal puasa dengan takrif tu? Boleh lah, tapi sekadar sah, tapi tak ada kelebihan apa satu. Hak itulah Nabi kata, kam min saimin, laisa lahu illa jubal atas. Nabi kata, ramai orang puasa tapi boleh lapar dahaga. Maknanya sah di segi fiqh, pahala tak hilang. Tak okey kita nak tu dalam ibadat. Mentaka ada ulama kata istighatsah boleh. Tak perbuatkan lagu tu, tak ada ke Nabi buat? Ada. Apa yang ulama kata tak boleh tu? Patu sahabat apa? Ada ke buat gitu? Patu hak puak-puak buat gini, puak mana asalnya? Yang mula-mula buat kerja siapa mana? Kalau puak-puak Syiah istighatsah ni adalah kehidupan dia. Apa jadi serupa sangat dengan puak Syiah tu? Apa jadi serupa sangat dengan puak agama lain tu? Apa jadi tu? Tiba-tiba tak serupa langsung dengan amalan sahabat. Sahabat tak ada satu pun sahabat pergi beristighatsah per Nabi. Ulama minta dalil siapa kali? Mari. Moga Madinah tu tempat sahabat paling ramai Madinah. Ada ke dia pergi jumpa Nabi, berlaku kemarah, berlaku pertelingkahan. Bila perang antara sahabat pakak kita tanya Nabi, royak kat Rasulullah, mana betul ni antara dua kumpulan? Tak ada pula bunyi gitu. Padahal kalau nak kiranya waktu tu lah waktu yang paling perlu pada tanya Nabi. Tak payah duduk saya nak tirai, kubur Nabi lalu. Muka bilik Aisyah masa tu tidak tertutup sekolah ni. Tak ada berlaku. Siapa perang beribu-ribu. Perang Siffin tu nak kata 5,000 mati. Sahabat dengan tabi'in. Tak ada seorang bersahabat kita tanya Nabi. Ni hak berkecuali 2,000 orang tak terlibat. Termasuk Ibn Umar. Kita tanya wahai Rasulullah, mana tu antara Muawiyah Sayyidina Ali, mana ni? Sama-sama sahabat tu. Tak ada. Tak ada punya seorang bersahabat kata kita tanya dah Nabi royak betul dua-dua. Tak ada Nabi royak. Tak ada. Jadi mana kena berhati-hati kita. Sebab tu bagi anda, kalaulah kita terima baik, kita terima pandangan ada ulama, tak kira lah ulama mana dia kata istighatsah ni boleh lagi. Dan Nabi buat ke tidak? Sahabat buat. Nabi tidak pernah beristighatsah dengan Nabi Isa, dengan Nabi Musa. Hak kira-kiranya hak lebih senior daripada dia tu dalam bab nubuah tu. Tak pernah. Sayyidina Bakar tak pernah beristighatsah dengan Nabi. Bila berdoa orang direct kepada Allah SWT. Baca jangan kira lah bila nak doa ud'uni astajib wa qala rabbukum ud'u astajib. Tiba-tiba talaf lain. Benda-benda lagu ni kena ingat. Sebab tu bagi anda jangan duk sibuk sangat. Kadang-kadang sebab tarikh ni membuat kita jadi lupa perkara lebih penting daripada itu. Tarikh ni kadang nak kata sah ya. Nak dapat sifat ibadat mesti tengok lebih pada tarikh. Kita kata istighatsah ada yang dibolehkan gini-gini macam-macam takwil lah. Sebab tu kalau kita tengok ada bah dalam TV ke dengan sama tu, akhir sekali tak tahu satu. Sebab kuat doa takwil tu, jadi akhir sekali ialah hak asal. Bahaya sebab tu bagi anak muda. Cara ni Nabi buat ke tidak? Sahabat buat ke tidak lagi? Menjadi alam salafus soleh kita dah 3 kurun pertama tu. Kena tanya lagu tu. Mari pula ustaz ni dia kata perbuatan sahabat tidak menjadi hukum. Hukumnya ada 5, wajib, harus, makruh. Lepas pula. Dia sebut gitu. Terlalu nak bermain mustalah kadang-kadang usul fiqh sampai tinggal asal. Tak boleh gitu. Kena berhati-hati. Sebab tu bagi anda,
kita nak kita semua tu berguna untuk kita, tetapi setengah-setengah perkara kena tengok. Betul, boleh pun. Nabi buat apa ni? Banyak kalau kita nak sebut dalam fiqh. Tak boleh. Masa orang duduk korban 10 Maret, 10 Zulhijjah tu kan, kita pergi niat akikah. Boleh dalam fiqh. Ambil satu bahagian, kita niat akikah, bukan niat korban haji. So, dalam fiqh kata boleh. Betul lah. Ada ke Nabi buat gitu? Ada ke seorang ke sahabat buat gitu? Ada ke ulama kita kata? Itu jadi isu dia. Kita tak nak dalam fiqh tu. Patut kalau buat juga, boleh ke korban haji tu? Korban Zulhijjah ni lepas hari tu ya. 10, 11, 12, 13. Masuk ngorek hari 13 tak ada dah. Tapi akikah ni boleh bila-bila pun. Lepas nikah boleh lagi buat. Tak ada masa. Jadi kena tengok ada tak. Ana bimbang sebab tu Yusuf Qaradawi dia kata kadang-kadang terlalu mengikut tarikh sehingga tinggal sunnah. Bahaya tu Seperti berdoa. Maka dia akan tetap berada dalam keislamannya walaupun dia melakukan. Seperti berdoa dan beristighasah, yakni minta tolong dikala susah pada penghuni kubur. Di kubur minta tolong gini-gini. Walaupun dia kata kita bukan minta dengan dia, kita minta dia menyampaikan doa kita kepada Allah. Tu dia kata istighasahnya. Mereka menamakan hal ini dengan tawassul dan bukan ibadat. Sedangkan tawassul ni ibadat sebenarnya. Kan Nabi ajar ke tawassul. Tawassul Nabi ajar. Wabtahu ilaihil wasilah. Itu tawassul tu. Carilah jalan. Wasilah ni jalan perantara untuk kita mendekat ke diri dengan Tuhan. Jadi Nabi ajar, kalau kita nak mendekat ke diri dengan Tuhan, masjid bukan dalam gua. Bukan bawah retak, bukan atas retak. Bukan tu. Kalau nak semaya di masjid, bukan atas retak, bukan bawah retak. Mana jelas tu. Tuan sebut tu maknanya ni cerita di luar lah ni yang cerita. Cuma bawa masuk dalam sikit lah. Memang kalau tak ada tempat lain boleh maya mana-mana pun tak ada masalah. Cuma nak ayatnya kalau di masjid boleh itikaf. Tu beza dia. Jadi jelas Nabi kita ajar jelas. Nabi kita ajar tu. Jelas Istighasah apa ni tawassul ni adalah maknanya setiap amalan Nabi buat itu mana kita buat tu kita tawassul. Hakikat sebenarnya kita buat yang Nabi buat tu tujuannya supaya kita dekat dengan Tuhan. Dekat ni dekat secara orang panggil bukan dekat supaya dekat makan ni, dekat secara ruhi, secara batin. Bukan kata dekat seperti makan ni dekat jarak, bukan. Dekat ni maknanya kita akan dapat rahmat daripada Allah, itu maksudnya. Dan dia ada cara dia. Wasilah, dia panggil wasilah. Baca Quran tu wasilah tu. Maknanya kita soalan kita baca Quran, kita bertawassul dengan baca Quran tu untuk dapat kelebihan dari sisi Allah. Apa dia banyaklah belajar, buat baik pada orang, buat baik pada bapa, jaga kemaslahatan isteri dan anak, semua tu merupakan tawassul yang Nabi ajar untuk supaya kita dapat mendekatkan diri pada Allah. Ibn Abbas kata tidak ada satu cara untuk dapat kelebihan besar di sisi Allah melainkan buat baik pada bapa. Maksud itu tawassul yang besar. Mana kalau kita nak supaya kita wasilah yang besar, menjadi penghubung yang besar antara kita dengan Allah, buat baiklah kepada ibu bapa. Tu kata Ibn Abbas. Dia kata aku tahu waktu paling besar berbanding orang lain. Tu yang tawassul sebenarnya hakikatnya sebab dia kata dia doa. Sebab tu ulama kita kata doa ni ada doa lisani, ada selagi doa jawarihi. Doa lisan ni kita doa Allahumma ighfir lana, tu dia panggil doa secara lisan. Selagi doa menggunakan anggota bukan lidah, kita buat baik. Kan banyak Nabi kata buat baik gini boleh gini, buat gini boleh gini. Maknanya perbuatan baik semua ada. Cuma bukan dalam bentuk lisan ni. Tu semua terhadap sebenarnya wasilah. Sebab itulah anda ada tengok dia salah satu punca maknanya sistem pengajian masyarakat di masjid ini dia tidak jelas. Jadi bila dalam Quran sebut wabtahu ilaihil wasilah, kita kena cari wasilah. Buat wasilah untuk supaya kita dapat capai redha Allah. Wasilah tu mesti daripada Nabi. Mesti daripada Nabi. Kalau tidak daripada Nabi, bagaimana dia anda tidak iktiraf sebagai wasilah? Wasilah ni tawassul tu. Jadi kita kena ingat benda tu. Baik kita katakanlah. Kita buat andai. Baik kita kata dah ada ulama kata boleh tak boleh lah kita kata. Baik kalau tak ambil hal tu tak ada kata tawassul dan bentuk yang lain. Beribu lagi. Tak sah.
Hak tak ada khilaf. Hak tak ada bahaya. Banyak, sangat banyak. Buat hak tu pun tak habis-habis. Jadi kita kena faham. Jadi bagi anak lah. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab Akidah Imam Syafi'i, buku tebal juga, Akidah, Manhaj Akidah Imam Syafi'i, memang dia tolak tu hak tu. Tak boleh. Tolak tu. Bahaya, ada bahaya pada umat. Dia timbul satu, orang panggil perasaan lain terhadap orang mati. Dia gini Hadrat, ajaran salah ni dia tidak statik, dia hidup. Dia tidak kata bila tawassul gitu. Dah, bila buat lama-lama, akhir sekali kawan ni kata, kalau nak lebih lagi tawassul, masa doa tu dia gambarkan muka syekh dan doa. Dia kena naik pakatan. Dia tidak mati, dia tidak statik. Kena ingat tu. Sampai bila berakhir, masuk dalam neraka. Akhir. Tu mula, tu pun nak syaitan. Syaitan pun dia nak kona kita, dia nak halah kita, dia tidak pergi ke hak dia 10 lalu, dia masuk dia 1 dulu. Bila duk buat lama, duk main semua, lepas tu dia mari. Kadang-kadang tak payah dia mari sendiri. Masa duk doa tu gambar. Rupa syekh, dia panggil tawajuh rupa syekh. Berapa tak adanya, saya nak buat ni. Masa tu dia gila pada Khomeini. Dia letak gambar. Masa dia, minta maaf sebut, dia sebut kanan ni. Masa dia bersama isteri dia dalam bilik tu, dia tengok sama muka Khomeini duduk dinding. Dia tak dinding, nak suruh anak dia jadi sepuh Khomeini. Siapa anak kata ke dia, waktu mu ni gila. Betul balas mana? Lama lepas tu, dia berubah. Dia benci sungguh pada Tok Guru kita Maulana. Sebab banyak ajaran Maulana bercanggah dengan dia. Tapi Allah beri kebaikan kepada dia. Lepas tu dia berubah. Dia mari dalam sini. Anda pernah tengok berapa kali? Lepas tu Maulana pun dia mari. Ada tuan saya mari. Dia kata betul lah yang tahu ayat dulu kata. 10 tahun dia ambil masa nak boleh faham. Apa nak muncul tak mati lepas belum tu. Ayat Abu Yahya tak? Bahaya tu. Anda tengok dalam video di Uzbekistan, perempuan-perempuan halaqah zikir perempuan ni, bila dia mengatik setiap 25 kali la ilaha illallah, dia akan sebut ya Syekh Nazim, ya Syekh, dengan jelas, dengan terang dalam video. Semua Muslim pakai putih lagu. Nak rawat lagu mana tu kalau siapa tak tu. La ilaha illallah setiap 25 mana duk kira setiap 25 kali dia akan kata ya Syekh Nazim. Ya Syekh Nazim disebut kita. Maknanya sudah sampai satu ajaran yang tak betul pada dia. Kita kata ya Rasulullah pun tak boleh. Sah ke Syekh Nazim. Tuhan tidak bahaya tu. Bahaya tu. Kalau bagi setengah-setengah buku anda baca, dia kata kita menggambar ke rupa syekh kita ni, wali orang soleh ni sebagai tawassul. Konteks tawassul masih dalam bab tawassul lagi. Tak boleh adalah. Sedangkan Nabi kata bila beribadat ni seolah-olah seperti kamu nampak Allah, bukan nampak untuk wali kamu tu. Seperti nampak Allah, kamu tak boleh bayar kayak gitu, takut jadi bahaya. Lama dia kata memang nampak sombong dia kata. Kalau tak boleh bayar kayak gitu, mu kena yakin bahawa ketika kamu hidup ni setiap saat Allah sedang melihat kamu. Tu dia panggil istilah apa dia? Ihsan dalam ibadat. Ataupun dalam istilah lain dia panggil dia ada satu istilah lagi, muraqabah. Muraqabah. Tuan Nabi ajar. Ni gambar muka syekh. Lagu mana lagu tu? Tu bahaya. Kalau tu gambar muka anak, mana lagi? Dia kata apa saat dia nak nampak muka saat dia. Anak tak yang segelah dia boleh. Bahaya ni. Atau gambar Yusuf parut lagi tu. Tak lihat dah. Kena jaga ibadat kita ni, kita nak bawa jumpa Tuhan. Hak tu maksud mahkamah Allah, hak tu. Buku catatan malaikat jadi saksi, bulu roma jadi saksi, dan sebab kita masuk surga, masuk neraka, dia ada berkait dengan amalan. Dan mahkamah Allah ni ulama kata betul-betul nak Allah nak buat keputusan terhadap hidup kita. Dulu atas dunia banyak khilaf gini, hak dikata gini, dia berakhir dengan al-hakam indallah, Tuhan al-fattah itu. Allah buat keputusan muktamad, tak ada siapa boleh bangkit. Tiba-tiba hari tu berjujuk catatan kita ni tak betul berlaku. Lagu mana tu? Semaya kita tak jadi. Penuh semaya, tulis semaya lah kau tu. Tapi tak jadi. Kau waktu kat duduk zikir tapi tak jadi sahab. Lagu mana kat nak buat? Nak undur klik tak boleh. Bumi hancur lebur. Sebab tu ulama kata Allah menghancurkan bumi bukan suatu pembaziran. Ia lebih pada satu isyarat. Tidak ada kembali semula. Tak ada.
Tidak ada lagi peluang kedua. Itu maksud isyarat sebab bumi pun hancur lebih lagi. Hancur pun habis. Itu salah satu isyarat. Kita kata wak bazir itu. Wak. Ingat mudah kan wak bumi. Tiba-tiba aku hancur gitu. Mati orang sudah lah. Tuhan kata aku nak ayat tak ada peluang ada kembali. Mu kena mikir di dunia. Hari akhirat ni yaumul jaza. Bukan yaumul amal. Kena ingat tu tu. Waktu Quran ni banyak peringatkan kita. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinun. Ayat tu kalau baca singkatlah itu. Mahukah aku tunjukkan kepada kamu orang yang rugi dalam amalan? Bukan dia tak amal, dia amal tapi rugi. Rupanya mereka sesat semasa beramal. Tapi mereka yakin annahum yuhsinuna sunnah. Mereka buat yang terbaik. Mereka yakin tapi sesat. Apa jadi sesat? Yakin molek. Orang buat bid'ah semua dia yakin sebab tu dia sanggup balah dengan orang. Itu bahaya tu lah. Sebab itulah dia Islam letak kaedah tauhid sesat dia panggil ittiba'. Ittiba' ni satu kata kunci, satu kaedah supaya kita tidak sesat. Ittiba' dia panggil. Ittiba' ni dia kena tahu hak sahih dah ikut hak sahih. Tu panggil ittiba'. Kalau takwil punca kemusnahan Bani Israel kerana takwil ajaran Nabi. Kalau kita takwil juga, kita akan menerima nasib yang sama seperti Bani Israel. Kena berhati-hati. Islam bagi kepada kita sudah cukup luas dah untuk kita guna kreativiti kita. Allah SWT cukup luas dan memberi hak kepada tes kita, kepada kemahiran kita. Nak buat rumah lagu mana buat lah. Mu nak beli pakaian lagu mana beli. Allah buka seluas-luas dah untuk memenuhi Allah panggil cita rasa kita. Tapi dalam agama tak boleh. Agama tak boleh. Aku tak benar. Hak lain lah. Misalnya kalau ada muslimat kita kata, Ustaz, anak nak pakai kimono, mari ngaji. Pakai kaki. Tapi kena tutup aurat. Lepas tu hak kain tu kena jahit dah sikit. Lepas tu nampak pak segi terbelakang tu. Orang tengok, oh, ikut dia. Tak apa, boleh. Mari terang kan. Terang, mari pakai kimono. Tapi ni bukan kimono. Kimono. Pakai. Minggu depan mari pakai. Dia pak segi terbelakang. Dia tetap kita tu. Boleh atau nak pakai boleh. Asalkan menutup aurat. Maknanya Islam bagi pada kita nak guna kecerdasan minda kita dari segi kreativiti inovasi dah boleh. Boleh. Tapi agama tak boleh. Hak ni aku tak benar. Hak ni mu kena ittiba. Mu kena ikut hak Nabi aku. Hak lain aku pergi kebebasan. Tak ada hadirat mana-mana agama yang membuka peluang pada umat dia bebas seperti Islam ada. Tak nak pakai piyah boleh, tak si pakai boleh, pakai topi pun boleh, perempuan nak pakai telekuk lagu setengah tu dia beli ke nak cekik gitu, kok apa pakai pi dah. Dan dia suka cekik gitu. No, asalkan menutup aurat tak apa, kerana dia tunggu sejam baru siap. Ping saja 10 kali. Ngepik saja. Tak apa lagi, dah cakap tak. Tuhan buka orang jantan pun gitu. 10 pesen. Tukar mata tak apa, asalkan menutup aurat. Kena dengan etika berpakaian. Ada agama sebebas tu. Orang alim pun bebas nak pakai lagu mana. Orang panggil agamawan. Tapi dalam agama lain tak boleh. Bila kata rijaluddin, dia kena pakai gini. Dan orang lain tak boleh pakai. Islam tak. Pada hak jahil, potong petinjuh kita tengok. Tak apa. Anak tidak kira lah kita pekoh kata sapat tukar tu tak boleh lah kita pekoh sebut. Jadi pasif. No. Jadi kita pekoh harus sebut. Ya lah. Anak kena dah ni ada ni. Tak ada buku kita tak ada. Kita pernah hadis seminar. Ada usuhan aja ni, tapi takut ni tempat tengok macam tu petilah ke kita. So dia naik, baca Quran pagok dia. Kita tu nyesal pula aku tak naik. Sahabat buku takut ada semua naik. Tu mau baca Quran sah dak mai tu. Tengok apa pakai dia kita geru nak jadi tu imam. Anak tak naik. Dia pun naik lalu dia. Ingat apa kali ni? Guru kita tak ada. Sekarang dia ayat kan, anak sudah tanah ini. Orang teman tahu, tulis itu mau makan tu. Tak apa dia tak apa. Misalnya kita nak pakai subah kuah kekong, tak apa boleh. Pekong bunyi dinding, boleh tak masalah. Islam kita tak lari hati. Tapi bab ibadat tadi, awak setinggi mana ilmu ku awak kena ikut Nabi. Awak serendah mana ilmu awak kena ikut, semua kena ikut Nabi. Nujuk Nabi tadi. Sahabat mana pun siapa saya nak bakar pun tak boleh buat ibadat. Tak boleh. Tak boleh. Tu kemah ajaran kita. Tu standard agama Islam. Kalau kita ubah sikit ya, sudah rasa Allah. Sebab tu saya normal bila ada orang buat sikit yang tak serupa. Dia pegang lah. Membuat gini ni aku tak tahu ni.
Aku duduk dengan Nabi SAW, aku tahu. Coba ya, hadis mana? Dia pegang ni sini ni. Oh ya. Dia pegang. Saya nombor besar, tak lepas dah. Kalau ada saya nombor tak tahu. Lama ke lima dah. Siapa dia suruh mai atas ni? Atas ni. Siapa dia suruh mai atas ni? Mesti dia tanya. Atas ke dia Ustaz? Anda tak kata tu. Atas masjid. Mu kena mai dalam masjid, bukan atas masjid. Dah belum dah gitu hadrat. Sebab tu bagaimana kita nampak macam tak ada apa dah. Kalau dia macam-macam dia boleh berlaku. Sebab tu tahu di agama ni. Agama ni hadrat sebab tak ana sebut ana royak sana tu dah. Sebab dalam buku yang ana baca memang ulama kita sebut benda tu. Cuma ana sebut dalam bahasa mudah. Tak ada satu agama yang meraihkan tes penganut dia cita rasa melebihi Islam. Makan boleh berlaku nak makan ke dia. Asalkan halal. Kalau ada ciri-ciri halal baru tadi. Asal saja start dengan boleh lah dia makan. Pakaian dia pun dia start dengan boleh. Tak boleh kalau ada dalil. Kalau ada ciri-ciri yang tadi baru tadi. Maknanya luar lah. Sebab tu kita berhak cipta makan dia. Ni bid'ah ni start makan dia ni baru buat kemarin. Tak apa bid'ah dia makan dia. Itu hasanah tu. Kalau sakit perut mu je. Apa curah perut tak apa. Lepas tu bol makan. Tapi dalam bab ibadat tadi, hak tu Nabi tak benar langsung. Kemah agama kita. Tu nak ajak agama Islam dia. Sebab tu kalau kita pergi mana-mana berpakaian beza, tengok maya suka. Kalau ada beza sikit-sikit. Hak sikit tu dia panggil hai'ah, tak apa hai'ah. Benda duduk gini sikit, hai'ah tu tak apa tu. Tak ada orang main duduk gitu, ada orang Islam gitu. Tak ada. Bahkan kita tengok, anak duduk perhati. Bukan kita duduk mengaji, tengok. Kita duduk di masjid haram nak cari orang akak takbir gini pun tak ada. Moga dalam hadis sebut dia tak boleh lepas pala kan. Sekat ni. Hak ni sekat ni. Kalau paling tinggi sekat ni, tak ada lebih. Tak ada gitu pun tak ada. Kecuali hak waswah. Alladhi yuwaswisu fi itu lain. Sebab tu setengah ulama kata ni kena letak khusus masjid. Nak masjid tu nama Masjid Yuwaswisu fi dia. Jak daripada tu email siapa semua bapak Yuwaswisu fi belakang. Tu tak apa letak sebut dia ni. Tak apa dia situ. Kena pilih-pilih. Tapi ustaz ni pun berat juga sebenarnya. Tak apalah dia. Apa anak tekan sangat tu biar kita mari berasa tu. Buat ibadat ni tu lagu ni kena ada. Hak lain bebas. Nak pakai gapo, pakai gapo, kereta lagu mana tu apa tu. Tapi ibadat tadi. Apatah lagi akidah. Sehingga bahasa bersih pun kena kata Alhamdulillah. Tak boleh baca doa lain. Saya Ali pernah dengar ada orang baca doa lain. Doa Nabi dia kata masuk neraka buat kerja lagu. Saya Ali. Kita kata kasar tu. Kalau zaman kita kecek lagu tu kira tak tahu dia tu. Wah, nak kasar ni mo ni. Kau itu pun jawab, dia kata saya baca doa ni Nabi aja. Betul, tapi bukan letak situ. Hak sunnah Nabi bila bersih kata Alhamdulillah. Orang lain kata yarhamukumullah. Mu baca doa lain di tempat lain itu sudah menyalahi sunnah. Tu orang panggil orang jami syurga tu. Lagu tu cara hidup dia. Kita ni dah. Kita ni pakai kaedah mana? Benar molek. Apa salah? Tak boleh pakai tu. Dalam bab ibadat tak boleh. Bab dunia boleh. Tu kan. Baik, tak apalah kita pergi lagi. Anggap apa mereka itu tidak benar. Kerana Al-Wathan iaitu berhala tu merupakan salah satu nama yang mencakupi segala sesuatu yang ibadat selain pada Allah. Sebab tak ada sebut sana ni. Mana tak seperti yang sembah berhala seperti dalam bentuk lembaga manusia tu. Apa sahaja yang menjadi tempat bergantung manusia. Jadi sebab itulah setengah ulama berkata kita boleh terjemah sembah Allah selain pada Allah ni kita boleh sebut juga atas nama Taghut. Taghut di mana sesuatu yang memesongkan akidah manusia. Dia jadi taghut. Kadang-kadang duit, kadang-kadang keluarga, kadang-kadang anak, ada bini, kadang-kadang pangkat, kadang-kadang macam-macam boleh memesong. Jadi taghut. Tapi bila sampai peringkat perkara itu menjadi tempat bergantung, itu dia jadi penyembahan terhadap wathan.
Tu kena berhati-hati. Tidak ada bezanya apakah yang disembah itu berupa pohon, batu, bangunan, atau yang diibadat tersebut adalah para nabi, orang-orang soleh ataupun orang-orang jahat, tak kira lah. Asalkan dia di tempat bergantung. Nak pergi menazar, pergi depan kubur kau itu. Nak sembelih binatang, ke situ. Nak buat perkara besar pun, minta ya Allah dengan berkat nama tu wali ni. Apakah tarikh ini sesuai nak nikah anak saya misalnya. Tak boleh. Sebab tidak ada nahas pada bulan, pada tarikh, tak ada. Nabi nikah bulan siapa? Nabi ada kahwin bulan siapa? Tak ada nahas pun pada bulan ni. Baik. Jadi semua tu sama saja. Itu dianggap wasan, berhala. Kerana ibadat itu hak Allah semata-mata. Jadi bila hak Allah, kita kena ikut Allah. Jadi nak ikut Allah ni kena ikut Nabi dia. Sebab Allah tidak hantar mesej pada kita secara direct kepada kita, tapi dia melalui Nabi dia. Maka sesiapa yang berdoa kepada selain Allah akan beribadat kepadanya secara umum. Maka dia telah menjadikan hal tersebut sebagai berhala. Lantas dengan peribadahan kepada selain Allah ini, dia telah keluar daripada agama Islam. Maknanya kalau kita nak guna bahasa yang lebih berlapis, maknanya kemungkinan dia jadi murtad. Itu paling kecil tu. Walaupun ulama kata memang kalau siapa bertukar jadi tempat bergantung pula pada selain Allah, memang rosak akidah. Na'udzubillah min zalik. Tidak ada manfaatnya dia masih mengaku sebagai orang Islam. Kerana berapa ramai orang-orang yang mengaku Islam, tapi ternyata dia adalah orang musyrik, etis, kafir dan munafik akidah. Ni munafik ni masuk munafik akidah ni. Yang menjadi patukan adalah roh dari agama. Patukan ni, patukan ni menjadi neraca lah kita tahu. Yang menjadi manhaj adalah roh dari agama Islam dan hakikatnya, iaitu tauhid. Bukan hanya nama-nama dan lafaz-lafaz yang tidak ada hakikat. Baik, kanun yang bak ini. Ni kanun yang bak ini. 14 dia. Mana baca lah. Buat ini dia macam kita nak semok balik perbincangan daripada awal. Pertama sekali, perbincangan kita ni merupakan satu tafsiran terhadap surah An-Nisa. Ayat dari surah An-Nisa. Mula-mula bukalah muka surat. Anak tidak tulis sini. Surah An-Nisa. Muka surat. Kalau anak ni muka surat 245. Ayat 51 tu. Alam tara ilal ladhina utu nasiban minal kitab. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Tafsir tu lah. Jadi hak kata jib dan taghut tu. Kalau Syiah dia kata jib ni saya bakal. Kalau dalam kitab dia. Taghut tu saya normal. Baru. Baik. Yang kedua, tajuk ni merupakan tafsiran lah terhadap ayat dalam suratul Maidah. Dalam suratul Maidah tu sebelum tu boleh tengok situ ayat muka surat sebelah tu, ayat 60 tu. Qul hal unabbiukum bisyarrim min dzalik, seterusnya. Baik. Yang ketiga, tafsiran ayat dalam suratul Kahfi selepas itu. Muka surat sebelah. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjid. Cerita Al-Kahfi. Dah bawa Al-Kahfi ni ke sampai 300 tahun tak mati. Akhir sekali dia pergi buat masjid situ. Sedangkan situ tu kubur bawa Ashabul Kahfi tu. Tempat dia itu tu dia mati situ. Kita pergi buat masjid situ. Bangun dia. Siapa dia tu orang yang ghalabu ala amrihim? Pemerintah. Kononnya nak suruh orang pergi lah. Para hajar di tempat ibadat pula kubur tu. Baik, seterusnya. Yang keempat. Masalah yang paling penting iaitu apa pengertian iman kepada jib dan taghut itu. Apakah sekadar percaya dalam hati atau mengakui orang-orangnya atau mengikuti orang-orangnya sekalipun membenci barang-barang tersebut dan mengerti akan kebatilan. Waktu kita bincang dah sebelum ni lah. Apa makna jib dan taghut? Dia gini dia kita tidak boleh bersekongkol dengan orang yang terlibat dengan ajaran sana. Sebab tu dalam agama kita Nabi sebut, cuba perhati mulai hari ini, marra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati falyughayyir bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dhalika adhaful iman. Kalau mau lihat ni ulama kata bukan makna lihat ni tapi tahu. Lihat maka tahu. Tak lihat pun dapat maklumat yang tepat. Mana kita tahu termasuklah kau.
Maka mu kena ubah dengan tangan, maksudnya dengan kuasa. Ini kerajaan lah. Orang yang ada kuasa. Tapi kalau tak mampu, kita tak mampu. Kita ubah dengan lidah sebut, bui peringatan, dialog. Sebab tu setengah-setengah asatizah kita tu ajak berdialog tu, itu termasuk dalam ni lah. Ajak dialog, buat diskusi, buat wacana dan sebagainya. Satu pun tak mampu. Benci dalam hati. Dan itulah selma nama. Anda nak sebutnya apa dia maksud benci dalam hati. Benci dalam hati tapi dia duduk depan kali. Dalam tapi saya tak suka benda ni. Duduk depan tu mana? Lah kalau tak itu kan orang lah tu kan. Tu kan dah. Dia kata kalau tak buat gini orang marah. Dia gini anda. Sebab tu benci dalam hati pun maksud benci dalam hati sehingga boleh berubah. Tengok dah dalam huraian mana benci dalam hati ni dia boleh merubah perkara hak buruk jadi molek. Kita boleh tolak kesatuan, boleh tolak kaum benci dalam hati ni. Benci dalam hati bermaksud kita tidak memberi apa-apa sokongan dalam bentuk apa sekalipun. Duit kita tak turut serta dalam majlis dia. Kita tak pergi, panggil pun kita tak pergi. Tu mana benci dalam hati. Tiba-tiba benci dalam hati, pergi. Apa nak jaga ke? Atau bila nak jaga Tuhan? Bila nak jaga agama Allah bila? Duk nak jaga hati orang semacam. Orang tu bukan boleh menyelamatkan kita di hari akhirat. Benci dalam hati ni bahaya ke akhirat. Kalau misalnya contoh, masa ajar salah tu mari daripada jauh naik kapal terbang ajar salah. Kita pakat pergi. Pergi 2-3 orang sama ataupun tak lama pakat pergi semua pakat pula dia. Hantu maksudnya. Tak dapat sambutan ni sampai penuh. Tu email pula isytihad. Siapa dia nak dapat syafaat Nabi, mari salat dengan kawan. Lepas tu orang pakat pergi humu, jadi sesak, jadi kalut lah. Tu email isytihad pula. Tak payah dia kata, tengok muka syekh ni pun sudah dapat syafaat Nabi. Tak cerita pada anak tu, salah seorang tu email besar juga. Sedih dia. Dia kata, anak duduk tengah dalam majlis ni, anak terkejut. Dia telefon anak masa tu, dia telefon. Anak on the way balik daripada Kuala Lumpur. Dia sebutlah nama orang itu, dia sebut belaka. Sehingga dia macam nak nangis dalam telefon. Bagus untuk email ni. Apa jadi gimana? Kata itulah Syekh kalau lok apa-apa kalau lok jadi gitulah. Yang mempelopori benda gini tu email. Kalau jadi tu email semaya, dia jadi tu email semaya. Lagu mana tu jadi tu email lagu tu? Mula-mula suruh pergi salat, lepas tu dah orang mari ramai orang penuh masjid. Jadi nampak kalut, nampak nak berebut-berebut. Dia pun isytihad pula. Tak payah, tengok ya muka. Dia ingat agama ni lagu mana? Agama ni mudah-mudah nak buat lagu. Kita bincang dah muka surat berapa ni orang nak dapat syafaat Nabi ni ada syarat dia. Syarat mula-mula perbuatan dia tu perbuatan yang menjadi wasilah untuk dapat redha Tuhan. Syarat orang tu mati dalam keadaan mardiyun indillah. Orang tu diredai oleh Allah dia mati. Enggak nak Tuhan nak redha lagu mana keluar hijab lagu tu. Syarat nak boleh syafaat. Mana orang yang Allah tak redha, memang Allah tak izin untuk diberi syafaat. Nabi pun tak ada syafaat dia. Kalau Allah tak redha. Sebab dia syarat Allah redha baru boleh. Ni kena ingat hati-hati kita mengaji tauhid ni kita nak biar jelas sungguh. Muka hak ni punca bahagia dan celaka kita di hari akhirat. Baik. Tu anda sebut tu nak tekan mana benci dalam hati gitulah maksudnya. Yang kelima, sebagai buktinya apa yang dikatakan oleh ahlul kitab pada orang-orang kafir, maksudnya tidak lain adalah kaum musyrikin yang menetap di Mekah, bahawa mereka lebih benar jalannya daripada orang-orang beriman. Tak betul. Dia kata kami lebih benar sebab kami ni orang kaya, kami orang dapat kedudukan. Tak okeylah. Kami orang yang dapat kedudukan ni tiba-tiba salah. Sebab tu dia kata kalau benar kita dulu yang buat. Lah benar lau sabakuna, lau kana khairan la sabakuna. Kalau benar tu molek kami dulu yang buat. Tiba-tiba boleh ke Muhammad miskin. Orang yang ikut dia pun hamba. Kalau benar ni molek kita dulu golongan bangsawan ni yang dapat. Dia tu Allah kata Allah tahu di mana dia letak risalah dia. Tak mesti orang nampak jauh, orang nampak hebat ada kedudukan, tak mesti dia betul. Yang keenam, bahawa iman kepada jib dan taugh mesti akan terjadi di kalangan umat Islam. Sebagaimana ditetapkan dalam hadis daripada Abu Sa'id, dan inilah dimaksudkan dalam bab ni. Itu boleh rujuk semula, kita tak bincang sebab bincang sebelum ni. Yang ketujuh, dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahawa akan terjadi penyembahan berhala di kalangan umat Nabi ini seperti mana penyembahan berhala zaman jahiliyah akan berlaku pula. Kena beringatlah.
Ini cerita ini ada unsur peringatan. Yang ke-8, hal yang sangat mengherankan iaitu munculnya orang yang mengaku menjadi nabi seperti Mukhtar 35 tengok bawah dia kata yang ini Mukhtar bin Abu Ubaid bin Mas'ud Al-Thaqafi daripada kabilah Thaqif. Mengaku jadi nabi. Lama lah ni contoh saja ni. Kalau tarik dalam internet tu orang mengaku jadi nabi dia buat senarai lengkap. Padahal orang ini mengucapkan 2 kalimah syahadat, menyatakan bahawa dirinya termasuk dalam umat ini, bahawa Rasulullah SAW benar dan bahawa Al-Quran adalah benar. Padahal disebutkan bahawa Muhammad adalah penutup para nabi. Namun demikian pengakuan kenabian Al-Mukhtar dipercayai oleh orang, meskipun jelas bercanggah dengan pemahaman, dengan keyakinan, dengan ucapan syahadat bercanggah. Ia muncul pada akhir masa sahabat dan diikuti oleh orang. Cuba bayangkan. Ni Nabi cerita umat dia ni. Ada orang ngaku jadi Nabi. Orang Islam boleh terima. Nama dia ni dulu kan ada kan. Kata pok natah tu bi air tu, duk pokok tu. Ria. Masa putih. Satu baru ikut. Anak lemah. Kalau saya sakit jantung dah ubah kat dia tu dah. Ingat dulu air kata air hikmah timbul di senuk patah senuk. Ingat di situ tu. Tapi kubur tu. Ya. Masa tu anda duk ngaji lagi tu. Masa cerita tu anda duk demi lagi. Tak pindah ke celur lagi tu. Cerita tu. Pergi buku kepala nampak mata kita lagi tengah malam. Tu sebelah malam. Orang jual kepuk ada. Pasal malam. Penuh orang. Ini kepala anak. Lepas ngaji malam malam tu. Gua pupuk ni pupuk. Masa tu bujak-bujak lah kata ni. Kita pergi tengok air hikmah. Pergi naik motor. Kejut tengok. Pasal malam. Pukul sebelah malam. Tutup dah muka ni dengan kain soban ni. Tengok. Lepas tu anda tengok ada duit. Bala sekup besar zaman dulu. Tengok dia macam apa ni, plastik. Penuh duit. Dan dia tulis nak masuk tu. Perpahit tak masuk. Dia tulis. Orang kita beribu pergi. Cikgu pun pergi ambil air. Kakak anak duk ayat. Saya dia. Dia ambil air nak beri anak dia minum. Anak tengok air kotor pun lekat kotor. Dia tak lekat. Tak apa lah hitam pun tak ada hikmah. Ya. Tu nak ayat juga. Ayah peng misalnya. Cuba pergi kampung sungai tanya ayah peng lagu mana kampung. Kalau apa ini pelaga ayat. Mana orang ikut. Katanya peguam pada jadi pengikut dia. Enggak ni hadirat. Padahal terendah dia mengucap 2 kalimah syahadat. Pahadah nabi terakhir. Bila ada orang aku je nabi ikut lagi. Siapa ni? Orang-orang kampung. Masyarakat awam. Sebab itulah hadirat. Biasanya hok kena penyakitnya orang awam lah. Hak pemimpin sesat ni orang cerdik. Hak biasa kena orang-orang awam ni. Hak mari masjid pun buah lagi atas mutunya. Ni bobot ni. Yang mana pendidikan agama terlalu rendah. Dia tak faham ni puasa sehari ni kita dengar dia tak kerti. Lepas tu kita pula mari-mari nak aku baik. No. Tak berani pula nak tunjuk kebenaran. Takut orang marah. No, misalnya lagilah teruk. Ngaji Bukhari jangan kerok. Ngaji Bukhari lemah. Siapa tanya nak buat? Hai, kita sorang ni dia kata ni. Bola ngaji Bukhari. Ngaji sastra pula. Kalau aku tu buat mana ada pokok kita. Sepatu pokok kita kalau pokok kita jadi ejen sunnah, buat pagut masyarakat. Tak seru kecek buat depan orang. Sunnah tak guna. Baik, cuba kita tengok lagi. Rasulullah ke-9 Nabi Sirah. Rasulullah menyampaikan berita gembira bahawa kebenaran tidak akan dapat lenyap sama sekali sebagaimana terjadi pada masa lalu. Bahkan akan tetap ada golongan yang tetap berpegang teguh. Mana umat Nabi ini, Nabi jamin, Allah pun jamin. Dia tidak akan sesat seperti umat Nabi Isa. Tak akan. Walaupun ada sesat. Kadang-kadang satu negeri sesat, tapi tidak semua. Dia tetap ada orang yang tegak di atas kebenaran. Yang dikatakan ahlul hadis tadi. Hak ni pun tu sanggup mendedahkan diri dia kepada cercaan masyarakat. Asalkan dia boleh sebut yang betul. Ni ada semua. Sebab tu terjaga ajaran Nabi. Kalau Kristian nak rujuk tak boleh. Nak rujuk lagu macam mana? Tak boleh nak rujuk. Nak rujuk pada asal. Tak boleh. Sebab ilah. Asal apa ilah? Yang ke-10 ciri utama mereka itu sekalipun sedikit jumlahnya. Orang panggil ghurabak tu sebutlah dia. Ghurabak tu. Pokok ghurabak tu. Walaupun jumlah mereka sedikit. Namun mereka tidak goyah oleh orang-orang yang menghina atau menentang mereka. Nak tenang tak boleh makan. Nak tarik go tu, nak tarik go tu dak orang dak tak cara dia.
Ha. Puas dia tarik tu, tarik baju kawan ni. Tak apa, tarik pergi. Ha. Kita yakin wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Orang ni yang ke-11 kondisi ni tetap berlangsung. Mana orang yang tegak di atas kebenaran sehingga terjaga ajaran Nabi sampai kiamat berlaku. Jadi kalau kita nampak macam balas tak usah pelik, memang tu cara Allah nak jaga agama. Yang ke-12, tanda-tanda besar atas kenabian Nabi SAW yang terkandung dalam hadis ni. Yang pertama, Nabi SAW memberitahu bahawa Allah SWT telah membentangkan kepada beliau bahawa timur dan belahan timur dan belahan barat bumi ini, dan Nabi menjelaskan makna hal tersebut. Maknanya Islam akan tersebar seluruh dunia. Itu isyarat. Kemudian terjadi sungguh seperti apa yang mereka. Bahkan sampai sahabat Islam sudah tersebar di luar Jazirah Arab itu. Siapa selepas itulah, tapi tak ada riwayat kata pernah mana-mana Nabi siapa ke Malaysia ni. Walaupun tak ada pun makna selepas tu siapa ke tempat kita ni. Melalui ulama-ulama pendakwah. Betul sungguh Nabi ayat seluruh dunia. Yang B, beliau SAW memberitahu bahawa beliau telah diberi 2 perbendaharaan simpanan. Makna Nabi sebut ni pada waktu tu bila sebut kau kafir wak nganja ke Nabi Allah pada masa turun ngapar si kekuasa besar. Masa baca ayat ghulibatir rum fi adnal ard, oh kafir wak nganja. Oh, nak mengalahkan rum supaya mereka lari. Semua tu berlaku di zaman sahabat. Jatuh kerajaan Parsi, terkejut habis orang itu. Zaman saya normal. Baik. Yang tiga, beliau SAW memberitahu bahawa doanya untuk umatnya dikabulkan dalam 2 perkara. Sedangkan perkara yang 3 tidak dikabulkan. Apa dia? 2 perkara itu apa dia tadi? Umat dia tidak akan sesat secara keseluruhan. Yang kedua, Allah tidak timpakan bala bencana seperti mana orang dulu sampai habis umat dia. Kalau kena pun setepat. Kalau kita ada contoh, kita ada tsunami berat dah, tapi bukan semua seluruh dunia. Tapi Nabi Nuh dulu habis mati. Tapi Allah tidak sebut sebagai Allah terima adalah kemusnahan umat ni dengan sebab orang Islam sedih. Orang Islam jatuh dengan sebab orang Islam sedih. Allah memang tak bui orang kafir menguasai kita keseluruhan. Tetapi kemusnahan umat Islam adalah kerana umat Islam sendiri. Itu memang Allah sebut. Atau Allah kata Allah tak mahu sekat. Maknanya Allah kata hak tu akan berlaku. Ayat ketiga tu maksudnya. Betul semua. Kalau kita baca sejarah kejahatan kerajaan orang Islam sendiri terlibat. Membuka laluan pada orang kafir itu. Baik, cuba tengok dia. Beliau SAW memberitakan bahawa akan terjadi pertumpahan darah di antara umat Islam, dan kalau itu sudah terjadi maka tidak akan berakhir sampai kiamat. Mana akan berlaku? Tengok zaman sahabat tu takdir atau bagi. Orang sampai 5,000 lebih mati peperangan Siffin itu. Capur dengan peperangan Jamal lagi. Tapi Sayyidina Ali tetap dia kata semua ni mati syahid. Sebab Sayyidina Ali yakin berlaku peperangan sama Islam, peperangan Jamal, peperangan Siffin kerana ada pihak ketiga yang menjadi batu api, pokok munafik itu. Sebab tu Sayyidina Ali dia larang pengikut dia cerca tentera-tentera Islam hak berpihak pada Muawiyah hak mati tu, dia tak pernah cerca. Bahkan ada setengah riwayat dia akan sebab orang itu. Sebab dia kata mati syahid aku. Mana peluru apa yang mati syahid? Dia ada pihak 3. Hak itulah yang menjadi punca perbalahan umat Islam. Munafik tu. Nah ayatnya peperangan itu boleh berlaku. Dan hadis sampai kiamat akan ada sama. Sebab itulah hati-hati kita nak selamat kena ikut sunnah Nabi. Walaupun kita mati dalam fitnah, tak apa. Beliau SAW memberitahu bahawa sebahagian umat ini akan menghancurkan sebahagian lain, dan sebahagian mereka menawan sebahagian lain. Perang sama sedih boleh berlaku. Beliau SAW memberitahu akan munculnya orang-orang yang ngaku jadi Nabi. Orang Islam juga asalnya ngaku jadi Nabi. Kenapa begitu rosak sekali itu? Dalam ujian, tu apa ujian? Baik, Allah ni tempat kita mungkin tak ada bunyi dah selepas cikgu Kahar tu. Di Indonesia ada. Siapa kali ni ada? Boleh tarik dalam internet. Nabi Indonesia, tobiklah. Dia di interview dalam TV. Tak ada siapa dia puskat dia. Kaji tak ada. Sebab dia bayar cukai. Haji ni, Nabi juga memberitahu bahawa akan tetap ada segolongan orang yang tegak dalam membela kebenaran dan mendapat pertolongan daripada Allah. Dan dia ni sanggup segala-gala untuk agama. Orang tuduh ke apa tak apa. Kalau kita tengok di Indonesia ada seorang ustaz tu. Nama orang ustaz.
Siapa dia tengah mengajar, oh dia serbu, dia katok masjid dia, terpaksa lari ikut pintu belakang. Dr. Firanda. Tu dah. Ada dengar dia kecek. Biasa ya. Cuma dia sebut terang. Hak Nabi ajar dia sebut tu. Tak boleh sebut betul. Dia sebut belak-belak sikit. Ya, sebut betul gitu tak boleh. Ya. Dan semua itu benar-benar terjadi seperti apa yang Nabi beritahu. Dan padahal masing-masing berita tersebut jauh lagi daripada jangka pada waktu banyak orang tak berlaku bersama Nabi. Sahabat pun tak terfikir ke berlaku. Nabi sebut dan tak berlaku zaman Nabi. Setengah tu tak berlaku bersama sahabat. Berlaku zaman kemudian. Ini mukjizat lah. Semua itu adalah merupakan peringatan pada kita. Jangan duduk lena hidup ni. Jangan duduk orang panggil lalai hidup. Yang ke-13. Apa yang beliau khawatirkan terhadap umatnya hanyalah para pemimpin yang mencabar ni yang paling bimbang sekali. Pemimpin menjadi kepala sesat. Ini kita bimbang. Orang yang nak menyesatkan umat kena masuk melalui dia. Oh bahaya ni. Kalau ada pemimpin lagu ni, kita jadi mangsa. Bukan seorang, satu negara. Imam Ahmad dia kena pukul. Bila mana pemimpin terlibat dengan fahaman Mu'tazilah. Imam Ahmad siapa mati kena pukul. Imam Syafi'i pun hampir kena pukul. Apa tu? Sebab pemimpin telah berjaya disesatkan oleh pokok sesat. Akhir sekali dia paksa rakyat dia supaya sesat hati dia. Hak mana tak asyik dia akan pukul. Bahkan dia pukul Imam Ahmad supaya mengeluarkan kenyataan sesat supaya masyarakat ikut. Imam Ahmad tak asyik. Dia pukul sampai mati. Dalam setengah riwayat sebab tercabut seluar. Cuma ulama kata Allah SWT tutup. Orang ramai tak nampak kemaluan Imam Ahmad. Anak baca tu sampai bila berita siapa pada Imam Syafi'i. Mereka tu guru dia tu. Jauh Imam Syafi'i. Dan dia pun ditangkap itu. Tu bahaya. Yang terakhirnya, kita perlu buat kajian. Kita kena faham secara global, secara luas. Apa maksud sembah berhala? Apa maksudnya? Kena faham secara global. Secara luas. Jangan faham sembah berhala ni kat mana ada berhala, ada bentuk upah ni. Tak mesti. Cincin kayu kokar tu boleh jadi berhala. Gapa dia lagi tu? Ada tubuh kita. Benda-benda gitu saja kena beringatlah. Jadi untuk sesi akan datang kita akan bincang pula tentang hukum ilmu sihir. Ni orang Melayu kita pun hebat juga dulu ni. Ini kita bincang sebelah. Ni pun hati-hatilah merupakan satu jalan untuk sampai ke syirik juga ni. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita buka sesi soal jawab. Kalau ada muskilah, ada letak mic, boleh guna mic. Silakan kalau ada. Cikgu saya. Sila. On, switch on. Tanya ada? Tanya dia tak? Ayo. Soalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita pandangan ustaz. Sebab ada seorang ustaz kata berhala paling besar di Malaysia ni perlembagaan. Berhala paling besar di Malaysia ni kata perlembagaan. Jadi majoriti umat Malaysia ini duduk sembah berhala. Ada apa pandangan? Okay, terima kasih. Rasa boleh faham belakang soalan tu tak? Anda pun tak apa nak boleh jawab soalan tu. Pertama sekali, perlembagaan ni dia luas, dia besar. Dia satu buku perlembagaan. Hak mana tu? Fasa mana? Dia kena berjelas. Mungkin maksud dia sekular ke macam mana, tak tahulah. Bagi Ana tidak berpendapat begitulah. Cumanya kena bahagian mana tu? Kena tengoklah. Sebab Ana nak jawab sebab itu bukan dalam bidang kepakaran lah. Dia begini yang mudah ringkas tu. Ringkasnya begini, kat usul lah kita kata tu. Mana bahagian mana yang bercanggah tu? Tu kita jangan ikut. Tak semestinya kita ikut. Tak semestinya kita ikut. Patut bahagia bukan semua. Buat perlembagaan ni satu buku. Orang mengaji khusus boleh PhD dalam bidang tu. Jadi bahagian mana tu? Tu kenyataan umum tu tak boleh.
Itu orang panggil terlalu umum sangat soalan tu. Mana perlembagaan? Jadi benda-benda gitu. Jadi kena nak tanya, kena ya, kalau spesifik tu mungkin kita boleh respon sekadar yang nak tahulah. Tapi kalau umum gitu payah nak jawab tu. Hak tentunya kita kata adalah fasa-fasa tertentu yang boleh jadi bercanggah dan tidak tepat dengan agama. Tu pun nak kata kapis lalu tu kena tengok pula. Sebab bila sebut sekular, dia tarifnya tu berbeza. Kalau atas nama sekular. Sebab sekularisasi ni, dia ada dua. Kalau kita tengok dalam kamus pada gitu, ini setakat yang anda baca lah, kalau atas nama sekular. Sekular ni sebenarnya dia melibatkan pengurusan. Asalnya, sekularisasi dalam pentadbiran misalnya. Mana pembahagian tugas mengikut kepakaran. Itu salah satu makna sekular. Bila kata sekularisasi dalam konteks dunia, tak semestinya pelbagai pemikiran umat yang salah boleh jadi sekular. Memisahkan ajaran-ajaran ni dunia. Ni dalam bab ni. Kita pisahkan kehidupan dengan dunia. Itu sekular dah tu. Kalau dari segi tarikh. Dari sudut tu. Mana kalau nikah kahwin tak usah ikut agama misalnya. Orang nasihat tak zina. Sedangkan dia tu orang Islam. Tapi dalam bab ibadah, tu mana sudah ada berlaku pemisah. Tu pun sekular dah tu. Cuma apa kau jadi syirik lalu, kafir lalu? Tak lagi tu. Dalam kategori ulama tu maksiat dia panggil. Jadi hak mana? Sebab itulah dulu pernah anda dengar satu huraian bagus juga kan. Almarhum Datuk Ustaz Uthman Al-Muhammadi. Nah, dengar kan? Tahu orang Kelantan kita. Dia juga antara penentai Syiah sekali Maulana mereka awal berbulan sama Maulana duduk memberi penerangan tentang seluruh Malaysia sampai ke luar negara. Anda pernah berkecek dia. Dia kata, mungkin dia ni orang intelek. Dia kata sekular ni ada banyak makna. Dia beri pada anak tu, dia kata cuba tengok dalam internet. Entah tengok internet ke apa. Pembahagian dia ada pembahagian dia. Jadi bukan semuanya sesat. Kena tengok sebab tanda kata spesifiknya kepada dia. Jangan kita kata maknanya pelbagai sekular semuanya. Tak boleh gitu. Kena tengoklah pula. Gitulah. Okay, harus salah itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Macam kita kata orang yang mengamalkan bid'ah. Macam mana nasib dia? Dia teruskan menangan. Kita bagi tahu dia. Gini bacaan tapi dia tak boleh terima. Okey, boleh dengarlah kau sadar bagaimana keadaan katalah seorang itu melakukan bid'ah tu sampai mati dalam keadaan gitu. Lagu mana dia harap dia gini ya. Dia melakukan bid'ah ni dia banyak pembahagian. Bid'ah dalam akidah, bid'ah dalam syariat ibadat, bid'ah dalam akhlak, banyak pula bid'ah ni. Kau orang panggil ada juga bid'ah ni bid'ah dalam kehidupan biasa ni. Mana buat benda baru tapi tak berkait dengan ibadat. Hak itulah ulama kata bid'ah hasanah ni. Sebuah mikrofon ni dah. Ini bid'ah hasanah ni. Mutabak tu dah. Zaman Nabi tak ada mutabak ni. Itu bid'ah hasanah tu gede lagi contoh bid'ah benda-benda berkait. Tapi agama, kalau bid'ah dalam agama, tu dia ada bahaya dia. Dia ada bahaya dia. Baik, kalau bid'ah tu berkait dengan akidah, misalnya tawassul tadi, dengan itu bid'ah akidah ni. Tu bahaya. Katakanlah sampai tahap syirik nah. Mati dalam keadaan tu. Ni anda sebut secara umum ni, bukan individu. Kadang-kadang kita tak tahu pun dia tu tahap mana. Allah Maha tahu. Katakanlah dia bid'ah dia sampai peringkat akidah, syirik. Maknanya hari akhirat mengikut kaedah umumnya, maknanya mati tidak Islam. Gitu maksudnya. Hak tu anak bimbang tu. Kalau bid'ah kita kata misalnya kata tahlil, contohlah kita kata bid'ah, hak tu tidak sampai peringkat kafir. Tapi kukuk mana pun ahli maksiat lah. Berat juga tu. Tu tengok sesok lah timbal lah. Takut amal yang baik dia mengatasi amal yang tu. Alhamdulillah. Ataupun boleh syafaat ke. Tak tahulah tu. Tengok sesok. Tapi tak boleh tengok sesok. Kena tengok lalu. Sebab sesok orang tak tengok dah. No. Jadi bid'ah tu dah lebak kepada dia. Sebab itulah anda baca dari buku-buku baru dia kata bid'ah ni, kalau bid'ah dalam agama itu dia panggil inovasi. Tahu inovasi? Kreativiti manusia ni dalam buat satu ni sentiasa ada perkembangan baru. Mereka fashion misalnya, dia berinovatif dengan bidang dia tu sebelum hebat. Tu maju dia. Tak apa tu. Tu dibuka peluang boleh. Bid'ah tu tak apa. Agama tak boleh. Kalau akidah lagi dah. Kita berbicara tentang akidah saja ni. Okey, ada soalan lain. Tengoklah keadaan macam mana.
kita Puasa. Sila. yang di tubuh apa bukan kubur. Pak tu nak tu apa? Tu Leon. Tu Sila. Waktu tadi dia kata cuba bayangkan anda mati dalam hari. Aku ni duduk dalam kubur. Anak pun masuk dah. Anak saja anak pergi nak tengok pergi masjid. Lepas tu anak tanya, ada orang situ kata mana tempat tu Selain suruh dia tunjuk. Masa tu dia buka, itu anak masuk. Kita masuk, caca kita tak kenapa lah. Masuk padahal gelap-gelamak. Anak kata nak duduk lagu mana, kata tu pintu gelap-gelamak. Memang dia kena gelap pun. Lepas tu masuk gitu, tak ada masalah. Lepas tu dia gambarkan mati, tak ada masalah lagi. Tak ada masalah kan? Dia masalah pergi duduk iktikaf situ tak boleh. Dia kena iktikaf di masjid. Anak aku tak tahu lah ke mana tu saya buat, tapi diberitahu pada anaknya. Dia masuk duduk solut situ. Waktu maya dia tahu maya tak kena bagi anak. Bapaknya kalau duduk kubur boleh kau iktikaf kubur lah betul. Nabi ajak Nabi duduk di Gua Hira bila timur wahyu. Nabi tak gitu. Nabi tubik masyarakat duduk tepi Kaabah. Banyak kita jumpa hadis Nabi. Kadang-kadang petang Nabi duduk di ni sebab bayar dia. Lepas tu bila berubah tu pagi di sini berubah berdasar pada bayar. Duduk sekitar Kaabah tu. Masa tu lah orang kafir duduk ngani Nabi duduk menyakit ke hati Nabi. Nabi tak gitu di Gua Hira. Nabi tak gitu. Bahkan tak ada satu riwayat pun Nabi pernah solat di Gua Hira tu. Tak ada. Ulama kata wallahualam setakat anak ngaji tak ada. Tapi pokok kita ni mai sunat tu. Bukan pokok kita ni. Kalau pokok kita ni memang kena ambil tindakan disiplin dah. Kena royak ke boh kita tu. Tak ada tapi Allah serabut anak kita. Yang maya kita nak masuk tak boleh. Kita nak pergi ziarah tengok nak ayat tiap kita duduk ngaji Nabi duduk sini rupanya tinggi. Sesak apa naik. Tak silap ada 14 kali ada berhenti. Alah turun ke horus ni. No, dia cepat. Jadi bagi anda tak boleh tu. Tak ada contoh. Tak boleh. Waktu tak boleh setahun menjadi kafir ke ada. Anda tak kata gitu. Jangan kata kafir. Nak turun tak ada. Tidak gitu. Tak apa. Tapi maknanya sudah bercanggah dengan sunnah. Sebab Nabi tak buat begitu. Waktu bercanggah tahap mana tu? Ialah khilaf sunnah. Dan kalau dia buat amal itu bercanggah dengan akidah tu lain pula cerita dia tu. Kena tengok keadaan lah. Anak pun tak tahu lah ke mana tu selain buat. Tapi kalau orang kawasan tu cerita ada rugi tu. Anak semaya tu ada tanya. Memang dia sebutlah sini tempat dia suruh. Malah pula tu. Berminggu-minggu. Dia tu main jemaah dia tu. Kata dia makan dia masuk pula. Bapa tu nak zikrul maut. Ingat pada mati. Baik tak apalah kita kata. Sekarang ni kita nak tahu kalau ingat mati Nabi ajar ke mana. Nabi ajar lagu mana? Kita tak usah kata lah dia salah, tak usah kata. Nabi ajar lagu mana? Supa ke tak? Kata supa, nak ikut mana? Nak ikut dia? Anak-anak tak ikut. Anak nak ikut Nabi. Gitu mudah kan? Kita tak sahaja kita mudah kata ke orang beduk sosak kami tak tahu ya. Jangan kecek gitu. Cuma Nabi tahu lagi. Kita tak usah ikut. Selamat doa tu kalau tu. Nak tanya tu lah dalam diri kita. Ada soalan lain tu. Anak Ustaz. Dalam kuliah tadi Ustaz ada sebut lah solat ni boleh mana-mana. Kalau di masjid tu lagi bagus. Boleh dapat pahala iktikaf. InsyaAllah pahala tu. Tapi lah ni dia solat, dia buat solat di tempat-tempat tertentu tu dengan ada kefahaman keberkatan tu turun situ lah. Contoh. Kalau nak naik rumah, nak bina rumah tu, tapak rumah tu dia semaya hajat di tapak rumah. Kalau kita tanya apa buat kita tu, supaya keberkatan tu doa tu jatuh dalam anak-anak tu. Gitu. Jadi learning diletak tendung. Dikatakan letak tendung tu banyak kematian orang bunuh diri. Jadi nak pergi buat semaya hajat diletak tendung tu punya tujuannya. Gitulah. Tak buat di masjid lah, buat di letak tu supaya keberkatan jatuh sapan lalu tepat hak kita nak.
Okey. Boleh kalau kata. Kalau boleh. Tak rumah anak ni ada U-turn. Bahaya rokok tak nak kita nak semaya hajat kat U-turn tu. Kat mana Ustaz? Ustaz Lahori mati situ tak? Ada U-turn. Ya kat U-turn tu. U-turn tu Ustaz Lahori pun meninggal situ. Berat juga. Pagi ni baru anda dengar ni. Pagi ni lah. Mari tu lain. Jadi soalan ni bila spesifik gitu mudah sikit nak jawab. Dia gini sebenarnya lah. Mudah yang tu. Tadi pagi tadi kita baca dah dalam Mukhtasar Sahih Muslim di Payghambar tu hadis Itban bin Malik kan. Itulah antara dalil semaya hajat tu. Baik. Sehingga anaknya semaya hajat dalam bentuk Nabi semaya untuk orang sahabat berlaku ada 3 hadis ya. Setakat ingat Itban kedua lagi. Banyak ke sahabat 70,000 lebih. Dan sahabat besar-besar yang tak pernah buat. Sebab tu ada hadis sudut priority keutamaan. Nabi buat Itban tu dia mata dia tu setengah ulama kata buta, setengah kata hampir buta. Dia ni tu imam di kampung dia, jauh daripada Masjid Madinah. Maknanya tengah-tengah malam nak mari payah. Lepas tu adalah satu macam surah kecil lah. Maknanya dia kena pergi. Jadi bila malam, hujan pula. Kadang-kadang setengah tempat tu lecoh, ada air. Dia payah nak kemudian tak nampak. Dia tu imam. Jadi dia bercanda nak buat tempat semaya Jumaat untuk orang kampung dia tu. Biar orang kampung dia mari, dia tak air topik. Dia nak buat di rumah dia. Dia pun minta lah Nabi mari semaya, nak ambil berkat. Moga Nabi masih ada. Nabi pergi dengan beberapa orang sahabat. Dan Nabi semaya. Setengah riwayat kata Jemaah, setengah kata tak Nabi semaya seorang. Ada 2. Kalau kita ambil Jemaah lah sahih belakang. Kalau kata riwayat kita baca dalam Muslim tadi, mana tidak berjemaah. Tak apalah Nabi semaya. Baik, masalah sekarangnya berlaku ada. Sebab tu setengah ulama sepatutnya guru kita pun dia terima ada, tapi sekadar mana ada. Bapa Nabi masa nak perang tak mai ajar. Padahal kata perang Ahzab ni berat benar tu. Siapa tak tidur, siapa tengok berat benar. Siapa malam tak tidur 4 jam kali pagi. Ingat kecil ke pagi kali tu. Anak pergi ke Madinah, tak nak pergi ke tempat Khandaq itu. Minta dia bapa. Orang Indonesia kata mana tempat kita nak. Duduk kita caca, kita pun ingat kita duduk ngaji. Besar, lebar tu. Jalan 2 lorong kira. Lepas tu nak gali tu bukan pasir saja, batu. Kita tengok dalam sejarah sahabat ikat pun makan bila caca bila pegas makan tak takut tak ada ni. Takut tak ada dengan musuh nak angin. Tak ada mai ajar. Mana lebih besar tu? Besar tu peperangan tu. Isu-isu besar sahabat Nabi kena bunuh. Berpuluh-puluh hari kena bunuh serentak. Muslah pula tu. Kori-kori ke cerita. Nabi tak. Cuma Nabi semaya biasa cuma baca kunut nazilah. So, kunut nazilah sehari malam baca. Tak ada contoh. Misalnya lah. Jadi hoki berlaku tadi. Saya nak bakar ada Masjidul Bait. Tak pernah dia panggil Nabi. Nabi memulakan Nabi berkat. Saya normal tak ada. So, itu ni ada. Suatu ada. Jadi kita payah ke mana? Maknanya perkara itu bukan perkara besar. Tidak menjadi ibadat besar. Kalau tidak, saya nak bakar dulu lah. Mungkin dia paling mulia. Sahabat lain pun tidak panggil. Maknanya Nabi tak habis masa dengan perkara itu. Pemimpin kita ni tak ada hijab lain ke? Kita ni mana pemimpin kita ni dulu lah maksudnya. Kita kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat itu. Jangan pula anda tidak kata siapa-siapa ni. Anda jawab soalan. Lepas tu nak tanya cikgu lah siapa dia. Nak ayat ada. Baik, jadi bila kita tengok cerita tu dah, bila kita tengok paparan dalam hadis bagaimana sikap Nabi terhadap solat jenis begitu saat ni dah. Kita nampak benda tu tidak popular, tidak menjadi besar. Misalnya kata buat rumah, sahabat tak ada buat rumah pun. Ada. Waktu sahabat ni tak ada anak mengandung. Oh kita ni mengandung mai aja. Gotu-gon juga berlaku zaman kita semua berlaku zaman Nabi. Apa yang berlaku zaman kita semua. Tapi tak terlintas. Sedangkan semaya-semaya ini daripada Nabi. Sebab itulah hati-hati. Bila kita buat sesuatu yang tak serupa dengan Nabi dari segi kaifiat, dia akan timbul lah beberapa persoalan. Kita pun jadi pelik lah. Dan ni pertama kali sejarah hidup anak ni maya atas retak gitu tu. Apa alasannya berlaku kematian gini? Oh kalau aku tu parut, supaya saya kata tempat U-turn ni, nak U-turn ada lah lebuh raya. Kalau buat kerja lah tu hati-hati lah. Berat tu sampai tutup jalan 2 hari. Mengganggu jalan pula. Hakut tarik tu lah. Hak jalan pula ganggu. Tak nak sabar lah. Sepatutnya kita kena fikir apa orang bunuh diri tu. Pesum bak ke dia ni.
Anas kat sombak yang Anas sebut. Kena buat kajian, kena panggil pakar-pakar psikologi ni, panggil keluarga dia apa bunuh diri. Ingat bunuh diri ni kecil kau dalam Islam. Nabi kata tak bang syurga. Apa bunuh diri? Kau tak cukup makan. Kalau tak cukup makan, rakyat tak cukup makan, siapa dia nak bertanggungjawab tu? Siapa dia bertanggungjawab? Anak kadang-kadang nak, dia lah gitu lah nak. Apa siapa bunuh diri? Sepatutnya Nabi jihad tu. Biasanya orang tak cukup keuangannya, tak cukup. Banyak kau tak cukup keadaan ekonomi yang teruk. Lepas tu siapa dia kena cara tu? Siapa dia nak jawab debat tu? Satu lebih besar ni. Tak bunuh diri. Berlaku seluruh Malaysia. Musim Covid sahaja sama mana bunuh diri. Lepas tu, nak kutip mai. Kata penuh lagu tu. No. Pada habis masa gitu mimpi. Bagaimana pendekatan itu bakal tanya anak secara peribadi lah. Kita berhak bercakap sebenarnya bab agama ni. Bagaimana tak tepat. Anak betul siapa dia bagi idea gitu tu. Apa dia bagi idea? Hak bagi idea sekarang yang boleh terima idea tu. Hak tu belik lagi. Tak sesuatu dah. Enggak isu bunuh diri. Patut orang bunuh diri atas pucuk bangunan. Gimana atas tu pula? Hak terjun atas ponyok pada. Mai mana? Mai diumbi. Kalau lagu tu lah cara kita buat agama, kita dedah pada masyarakat hadir-hadirat, berlaku salah faham besar tu. Biarlah anak sebut ni, biarlah. Kalau terasa hati pun awak mana? Anak tak terasa hati, anak sebut. Dia berlaku di negara jiran kita. Dia beli kereta tu, maya tak kereta. Pika. Kau drive tu. Dia maya tu. Tak tahulah ni bukan hadis. Patut ada seorang Maulana. Dia kata kalau beli beruk, nama maya tak beruk. Kau tak beruk tepi, jadi makmum beruk. Dia setiap kali beli barang, mesti nak maya. Beruk ni penting bagi seorang sumber pendapatan tu. Lebih pika sana lah juga. Kata nak apa maya? Beruk tak ada pekak. Dah tak tepi kau. Kau nak duduk atas punya ikat kau. Dan kita nak main kan. Lagu macu aja. Kan lucu tu agama tu. Lagu mana? Tak penting ke? Buruk ni ada sekolah buruk di Kelantan. Pusat pengajar buruk di Kelantan. Jaga pusat ni. Nak pergi jumpa dia. Memang dia cikgu dia bukan buruk juga. Lucu pelik. Lucu. Mana pun nak suka kecek dia. Kata jauh dah mengerti dia cikgu buruk. Beruk tu kau berapa? Beruk yang dapat 9 A. Hak dia reti, muda dia reti. Hak tua dia reti pula tu dah. Beruk ni hak kira first class dah. Berapa kau? 8,000 tu. Dia tak payah hajar dah. Mungkin dia lepas sekolah tu. Cikgu tu memang kapu dia panggil cikgu beruk dia tu. Beli beruk ni nak lagu mana tak? Kalau mau ajak, apa tadi? Buat nak tahu. Beli beruk, mau ajak. Kalau nak suruh cari sikit, bayar tak belakang beruk tu lalu. Lepas tu nak buat lagu mana? Kira ambil lah. Muka bayar rekor ni. Kalau lagu tu ada agama lucu nampak. Lepas tu siapa dia hanya buat tu? Apa dia hanya buat? Tu email kau boleh kira lagi. Atas baru tu email. Tak ada agama anak tu lah. Ini pada kita anak pun kejut gelir-gelir kok. Allah. Nak ada surat resmi gini mau. Tak kena. Memang tak kena. Bahaya lagi. Sekali lagi, sebab tak nak kata. Kalau benda ni dibiarkan, sebab tak nak sebut dawah tadi. Dia sesuatu yang bid'ah ni, dia tidak statik. Dia tidak mati gitu. Dia bergerak. Dia hidup. Sebab tu kalau tak mati dia bergerak. Kata dia pergi. Sebelum ni dia pergi tanya, tahu baru. Ni dia pergi atas ketok pula. Tak tahu nak gimana lepas ni. Tengok lah. Tu sebenarnya. Gitulah. Jadi benda tu bagi anak, tak tepat. Tu bahasa paling terhormat. Memang tak betul. Kita jangan terlibat. Jangan pergi. Okey? Gitulah.